Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menonton rancangan live saya di FB Al-Hajri Studios ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi saya ingin minta jasa baik anda untuk yang pertamanya anda like dan follow page FB saya Al-Hajri Studios, dan juga anda subscribe serta tekan butang loceng untuk channel YouTube saya Al-Hajri Studios. Jadi segala jasa baik anda adalah sangat-sangat saya hargai, dan teruskan menonton perkembangan-perkembangan isu semasa dan juga pelbagai lagi bersama-sama dengan saya di Al-Hajri Studios. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini rezeki yang telah Engkau kurniakan wahai Allah ke atas kami tanpa terputus-putus. Allahumma a'inna ala rizqika wa syukrika wa hasibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anda semua? Salam sejahtera. Selamat malam Khamis. Hari ini tuan-tuan dan sekalian, saya bersiaran dari Bumi Batu Gajah Perak. Dari Bumi Batu Gajah Perak. Jadi dekat rumah ini tidak ada wifi, 100% menggunakan mobile data sahaja. Jadi andai kata kalau line tersangkut-sangkut, na'uzubillah, diharapkan dapat dimaafkan lah tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kita akan cuba juga live menggunakan laptop. Kita akan cuba live menggunakan OBS kita untuk memberikan pengalaman streaming yang luar biasa hebat untuk anda semua. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang memberikan sokongan. Terima kasih kepada anda yang tidak putus-putus hadir setiap malam untuk menonton live bersama saya Faiz Al-Hajari dalam rancangan Itulah Kisahnya, tuan-tuan dan puan sekalian, bersama-sama dengan saya insya-Allah. Macam biasa, sebelum kita meneruskan agenda kita, 4 perkara tuan-tuan, 4 perkara. Yang pertama tuan-tuan dan puan sekalian, saya minta anda belanja saya, like dan juga sharekan stream kita ini seluas-luasnya insya-Allah, biar sampai ke pelosok dunia pun dapat melihat stream kita. Yang kedua, saya minta jasa baik anda untuk belanja saya, like dan juga follow page Al-Hajari Studios di FB ini tuan-tuan dan puan sekalian. Ramaikan lagi kita punya makhluk-makhluk yang bersama-sama kita dalam page ini, biar orang kata apa, melimpah ruah lah orang datang ke sini untuk komen dan sebagainya. Yang ketiga tuan-tuan dan puan sekalian, minta jasa baik anda untuk untuk subscribe dan juga untuk tekan butang loceng channel YouTube saya Al-Hajari Studios. Saya akan upload video-video setiap hari, termasuklah video live kita ini yang saya akan rakam juga tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang keempat, setiap video-video saya yang saya postkan sama ada di FB ini tuan-tuan dan puan sekalian ataupun di YouTube kita, saya minta jasa baik anda untuk tonton dan juga share seluas-luasnya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi terima kasih atas segala sokongan, terima kasih atas segala bantuan, terima kasih atas segala apa yang telah anda yang anda telah berikan dalam usaha untuk memastikan live kita ini tuan-tuan sekalian menjadi lebih hebat dan lebih lancar pada setiap hari. Macam biasa, minta maaf andai kata kalau line kita tak berapa cantik malam ni. Andai kata kalau okey line, alhamdulillah. Kalau tak berapa cantik itu, mohon diampunkan tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Kita baca komen-komen sekejap tuan-tuan sekalian. Baca komen-komen macam biasa. Okey, ada ramai sebenarnya yang telah komen di awal tadi, tapi tak dapat nak tengok kat sini tuan-tuan sekalian. Okey, Gusti Adit, tuan komen sikit pasal page Ramli Bismi. Tun M kena serangan netizen. Padan muka dia. Sebab apa? Sebab Najib ni, Tun M ni, masalahnya saya ada komen semalam tau. Orang kata apa, Najib ini pernah menolak cinta Tun Mahathir ke satu ketika dahulu, yang Mahathir duk betul-betul ngamuk gila dengan Najib ni. Setiap hari mesti post pasal Najib, setiap hari mesti belasah Najib dan sebagainya. Jadi orang duk serang dan sebagainya, yang menjaburkan keadaan di mana admin page tersebut bertindak blok sesiapa sahaja yang berikan komen kat situ. Itu yang membuat orang mengamuk, itu membuatkan orang imam nyampah. So, itu yang telah berlaku, serangan demi serangan telah berlaku, dan saya rasa tak lama lagi page tu pun bungkus lah. Itu kisahnya. Baik, alhamdulillah, kita tengok jap tuan-tuan sekalian. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Okey, malam ini kita ada beberapa status. Okey, Muhammad Noh Wahid. Assalamualaikum Tuan Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh terangkan tak Menteri Mentor tu menda? Saya ingat gula-gula mentor. Itu mentos bang, bukan mentor. Okey, sedikitlah pasal Menteri Mentor. Ayat mudahlah saya boleh katakan pasal Menteri Mentor ialah dia bertaraf macam penasihat umum sahaja untuk sebuah kerajaan. Dia macam taraf Ustaz Ahmad Awang dalam PAN, ataupun dalam taraf macam siapa macam Mahathir lah kalau ikutkan. Dia pengerusi dia sebenarnya, tapi dia just tukang nasihat. Tetapi kuasa eksekutif yang masih lagi dipegang ialah pada tangan Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri yang akan menentukan dasar kerajaan juga. Apa-apa pun semua akan report pada Perdana Menteri. Menteri Mentor ni sekadar bagi nasihat. Orang tua-tua bagi nasihat. Tapi kalau Perdana Menteri tak nak dengar, kau tak boleh kata apalah. Itu yang Mahathir tak nak. Mahathir nak full power. Tapi Anwar kata, no, you jadi penasihat saja. Dan Mahathir pun kata betul juga. Selama ni saya bagi nasihat pun Pak Lah tak dengar cakap saya, Najib tak dengar cakap saya, Muhyiddin pun tak dengar cakap saya.
Sekarang ni kalau Mak Anwar pula, ada ke orang kata apa Anwar ni akan dengar cakap Mahathir? Jadi itulah kisah yang tuan-tuan sekalian. Kejap lagi kita bincang lagi benda ni, insya-Allah. Baik. Woi, banyak pula komen. Itulah dia. Okey, apakah benar kerajaan Pulau Pinang kena pecah? Ya, kita akan komen kejap lagi tuan-tuan sekalian. Apakah motif orang yang fitnah Ustaz Muhtar Senik itu? Okey, saya akan minta, saya tak tahu apa dia punya motif dia, tapi kita akan beritahu. Okey, Batu Gajah dan Batu Kurau tak jauh, betul tak jauh. Tapi kita tak sempat jalan-jalan tuan-tuan sekalian. Serius tak sempat jalan-jalan. Okey, baik. Malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan bincang pertama sekali, kita akan bincang pasal beberapa perkara yang ringkas, iaitu berkenaan dengan anak Mat Sabu, iaitu si Saiful Islam tu kena jail disebabkan oleh kesalahan dadah yang kantoi ketika zaman Pakatan Harapan, tetapi bicara dia nak tunggu result makmal tak berpuluh tahun dekat kerajaan Pakatan Harapan tu, masuk kerajaan Perikatan Nasional, terus masuk jail, pemantauan 2 tahun AADK. Alright, kita tak nak komen sangat banyak pasal tu, cuma kita nak katakan bahawa kita ucapkan takziah kepada Abang Mat. Kita yakin, okey, kalaulah anak buat perangai, tak semestinya kalau bapaknya teruk, tak. Okey, kiranya kita nak minta Abang Mat, kita nak berikan ucapan kepada Abang Mat supaya bertabah, dan insya-Allah kita harapkan kejadian ini dapat menginsafkan anak Abang Mat tersebut jangan lagi terlibat dengan najis dadah. Jangan lagi terlibat dengan apa-apa saja benda-benda terlarang seperti ini. Kita juga sama-sama ambil pengajaran. Perhatikan juga anak-anak kita, mana dia orang pergi, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita dah bela elok dah. Tapi masalahnya bila ada masalah dengan rakan sebaya ini, ianya menyebabkan orang yang kita bela selama ini menjadi lain dan ikut perangai yang terpapa sebagainya. Benda sama dengan anak Husam Musa, menjadi tokan pil kuda dekat Kelantan, kan? Ataupun macam anak Cik Ibrahim Muhammad, kantoi curi LCD TV dekat masjid. Jadi kita nak kata bapak mereka didik macam tu, tak. Mana bapak yang didik anak dia jahat. Cumanya kita kena pantau anak-anak kita dengan siapa mereka berkawan sebagainya. Dan pesanan itu, nasihat itu saya tujukan khususnya untuk diri saya sendiri, sebab saya ada 3 anak lelaki dan seorang perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, sekali lagi kita nak ucapkan takziah kepada Abang Mat, semoga tabah dalam menghadapi perkara ini. Tetapi undang-undang mesti ditegakkan, tak kira anak siapa, undang-undang mesti ditegakkan, insya-Allah. Baik. Yang keduanya, saya nak cerita sedikitlah pasal Ustaz Muhtar Senik. Okey. Macam mana kita tahu tuan-tuan puan-puan sekalian, hari ini agak kecoh dengan kecoh di kalangan diorang je. Kita tak kecoh sangat pun. Kecoh di kalangan puak-puak PAN yang menyebarkan konon-kononnya Ustaz Muhtar telah kantoi cuba untuk menggoda bini orang, kacau bini orang sebagainya dekat sebuah Petronas kat mana aku tak tahu. Okey, konon-kononnya ada beberapa perkara lah yang konon-konon nampak kau tahu, ni Ustaz Muhtar punya. Satunya Velfire dengan plate nombor tersebut, dan juga bila kita call nombor telefon Ustaz Muhtar yang keluar dan sebagainya. So dia kata, ni telefon Ustaz Muhtar. Saya bukanlah berniat untuk pertahankan Ustaz Muhtar sangat, okey. Cumanya mengambil track record puak-puak yang menyebarkan benda ini, mereka ini memang tak percaya langsung. Seriously tak percaya. Jadi bila mereka menyebarkan benda yang baru ni pun, kita boleh mengambil pendekatan untuk tengok betul-betul lah, perhati betul-betul, tabayun betul-betul. Sebab dia orang ni tak percaya masalahnya. Jadi setakat Velfire macam tu, kita boleh beli, kita boleh sewa ke mana-mana, tak masalah. Sewa ataupun pinjam ke apa-apa ke, nampak sebiji serupa macam tu, ambil pinjam, tak masalah. Sebab Velfire Ustaz Muhtar ni standard. Dia bukannya macam contohlah kan, macam contoh truk aku kat belakang tu pun at least ada sedikit perbezaan sebab kita gunakan rim yang custom sebagai contohnya. Ataupun kata kalau kereta tu berwarna lain, memang susah nak cari. Contohnya kereta kita berwarna kuning sebagai contohnya. Tak pandang-pandang dibuat. Mungkin benda-benda macam tu kita boleh consider, betul ni. Okey. Dan pemandu kepada Ustaz Muhtar iaitu Nuar Al-Khattab juga, dia sendiri telah menafikan dengan jelas. Kalau Nuar nafi, memang aku seriously percayalah. Sebab Nuar ni antara orang yang cukup pantang kalau benda-benda macam ni berlaku. Dulu aku pernah hampir gaduh dengan Nuar pun disebabkan oleh fitnah-fitnah macam ni lah. Tapi Alhamdulillah lah sekarang hubungan kita orang pun okey, baik dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi Nuar ni memang seorang yang sangat mempertahankan ulama'. So dia ni memang jenisnya, walaupun dia bukannya ahli agamawan sangat, tapi dia memang seorang yang tegar. So kalau Nuar kata benda tak betul, seriously cakap kita boleh percayalah. Nuar ni sebenarnya.
Sebab Noah ni memang seorang yang kita sangat-sangat boleh sikoh lah. Okey. Dan pasal nombor telefon pun saya dah sharekan tadi dekat video saya. Macam mana caranya kita boleh je sebenarnya nak menyamar konon-kononnya nombor telefon tu nombor telefon Ustaz Senik, nombor Ustaz Mokhtar, tapi sebenarnya telefon tu telefon orang lain. Tadi saya tunjukkan dekat video saya yang tadi. Ada dalam video tersebut apa tu dia punya contoh macam mana. Dan tadi asal seorangkan saya telah share ada je application dekat Google Play Store yang tidak mana fake ID, tahu, fake call, fake ID, fake call macam tu lah. Di mana kita ini boleh call sesiapa sahaja, tetapi nombor yang keluar dekat orang itu yang kita call tu ialah nombor telefon orang lain. Boleh buat macam tu. Ada ID tersebut. Dan benda-benda itu sebenarnya digunakan oleh banyak pihak sebenarnya. Sebagai contohnya pengutip hutang. Kan? Mereka tak nak keluarkan nombor telefon betul, tapi mereka keluarkan nombor yang pelik-pelik, 000. Perasan tak? Kadang-kadang call, ni nombor mana pula ni? 61334. Tak cukup sifat, ada 5 nombor je. Nombor telefon biasanya 7-8 digit. Benda yang itu sebenarnya tuan-tuan sekalian, same thing, same goes. Benda yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak nak komen banyak pasal cerita Ustaz Mokhtar ini. Cumanya kita mengharapkan dua perkara. Di samping kita mengharapkan Ustaz Mokhtar melakukan report polis ataupun menafikan dengan sekeras-kerasnya perkara ini, which is saya rasa beliau akan buat dalam masa terdekat ni insya-Allah selepas mendapatkan pandangan beberapa pihak. Kita nak juga wanita yang dikatakan diganggu oleh Ustaz Mokhtar tu, wanita yang nama Lina konon-konon tu, yang dikatakan cuba untuk digoda oleh Ustaz Mokhtar whatsoever, nak ajak buat benda-benda yang tak elok. Keluarga dia dan dia sendiri juga buat laporan polis ke atas Ustaz Mokhtar atas tuduhan Ustaz Mokhtar nak kacau dia. Kita nak tengok kat Lina ni macam rupa. Betul tak? Tak nak tengok kat FB. FB ni gambar boleh tukar-tukar. Dulu gambar fikah tu pun gambar orang yang dah meninggal dia letak kat situ. Jadi kita nak tengok orang ini, Lina ini konon-kononnya kalau betul diwujud kan, buat laporan polis mengatakan Ustaz Mokhtar telah mengganggu dia, telah mengganggu rumah tangga dia sebagainya. Jadi jangan harap Ustaz Mokhtar je kena nafi. Orang ini sekarang ini melibatkan harassment tau. Dan melibatkan sexual harassment, gangguan seksual. Nak buat mukah dengan bini orang. Jadi orang bini orang ni, keluarga dia kena buat laporan polis untuk minta Ustaz Mokhtar ini diambil tindakan. Sebab benda ini dah boleh masuk dalam undang-undang sebenarnya. Itulah kisahnya tuan-tuan sekalian. Jadi kita katakan benda ini selagi tak terbukti bersalah, dia tak bersalah. Dan kita rasa sedih sebenarnya. Bukan sedih apa. Adakah dengan benda ini akan memberikan tambah nilai kepada kehidupan masyarakat? Adakah benda ini akan memberikan rakyat lebih banyak peluang pekerjaan? Adakah dengan membuat susah payah untuk stage rakaman video whatsoever dengan fake ID semua ini akan membolehkan tiba-tiba pula kita berjaya dapat balik semua harta-harta negara yang telah dirampok oleh Pakatan Harapan satu ketika dahulu? Kalau itu tak dapat, kalau kita buat benda ni tapi tak dapat nak accomplish, rakyat pun tetap kehilangan pekerjaan disebabkan oleh COVID-19. Okey? Kos tarikh hidup tak dapat nak turun disebabkan oleh masalah inflasi sebagai contohnya. And lepas tu kita pun still tak dapat harta-harta tabung haji yang telah dijarah oleh zaman Mujahid dulu. Kalau tak dapat semua ni, dan apa faedah untuk korang buat semua tu? Nak tanya juga, apa faedahnya? Kenapa masih lagi resort dengan politik seperti ini? Korang marah anda kata kalau kita buat politik, contohnya kita kata Anwar. Dulu Anwar disabitkan dengan kes liwat. Korang marah, korang kata ini politik jijik. Ini politik kuno nak menjatuhkan Anwar. Anwar dulu dah difitnah. Pada tahun 1998 meliwat pembantu dia. Sekarang fitnah lagi Saiful Bukhari. Lepas tu fitnah lagi dengan Yusuf Roda. Korang marah. Tetapi sekarang korang juga buat benda yang sama. Korang juga buat perkara yang sama dengan memfitnah. Korang juga benda yang sama dengan melakukan benda-benda macam ni, politik-politik kotor macam ni untuk menjatuhkan seseorang individu. Jadi apa bezanya korang ini dengan pihak yang nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dengan skandal-skandal seks? Tak ada bezanya korang ni pun. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya menyeru kepada semua orang, termasuk diri saya sendiri. Kita berpolitik biar matang. Kita berpolitik biar sejahtera. Kita berpolitik biar dengan fakta dan data.
Macam saya buat satu video hari itu, berpolitiklah dengan matang. Biarlah kita berpolitik untuk kesejahteraan rakyat, bukan kerana kita nak dendam pada orang-orang tertentu, bukan kerana kita nak lawan pihak-pihak tertentu. Itu baru betul. Politik untuk menjatuhkan orang ini adalah politik yang langsung tidak bermakna apa-apa sebenarnya. Langsung tak berguna. Dan ini jauh daripada politik Islam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya menyeru sekali lagi kepada kita, amalkan politik matang. Tinggalkan benda macam ni. Kalau nampak ada orang main benda-benda macam ni, tak kira siapa pun, kan, humban jauh-jauh. Jangan ambil. Tak guna satu sen pun. Baik. Kita tengok je tuan-tuan sekalian. Hari ini juga tuan-tuan sekalian, dalam pada ketika mereka duk sibuk-sibuk berkenaan dengan Ustaz Mokhtar dan sebagainya, kita pun dapat satu status daripada saudara Murali Abdullah yang pada tahun 2018 menyertai PAN kerana termakan fitnah tak ada PAS, tetapi dia pun macam pelik juga, macam teruk sangat fitnah ni pula, macam tak logik. Jadi dia ambil keputusan untuk jumpa sendiri Tuan Guru Ajadi dekat Rusila. Jumpa Tuan Guru Ajadi, terus dia kata memang PAN ini celakalah. Memang parti neraka terus. Direct dia kata memang parti neraka terus. Bawa kita ke neraka. Direct cakap Murali. Main-main. So itulah tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh amalkan politik yang matang, politik yang sejahtera, politik yang orang kata apa, untuk kesejahteraan rakyat, insya-Allah. Baik. Kita selesai masa dua perkara pendek. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak bacakan kepada anda semua. Nak baca ke? Tak. Saya tunjuklah. Saya cuba tunjuk insya-Allah kalau boleh. Okey, pertamanya kita cuba nak tunjukkan kepada anda semua kalau boleh lah ya. Kalau boleh insya-Allah. Sekejap ya. Mana kau ni? Hai, mana telefon aku? Ni dia. Sekejap tuan-tuan sekalian, saya nak cubakan tunjuk kepada anda tentang, kita bercerita tentang aset-aset negara yang telah dijual oleh Lim Guan Eng dan juga dijual oleh Pakatan Harapan ketika mereka berkuasa. Jadi terima kasih kepada Najib Razak yang telah di-sharekan artikelnya oleh Cinca blogspot.com berkenaan dengan aset-aset yang telah dijual oleh Pakatan Harapan sepanjang mereka berkuasa. Kita pergi ke sini tuan-tuan sekalian. Alright. Kita perhatikan di sini. Ini adalah senarai hartanah aset negara yang telah dijual oleh Lim Guan Eng. Kita tengok ya. Fakta senarai hartanah dan aset yang telah dijual ketika Lim Guan Eng Menteri Kewangan seperti didedahkan oleh bosku Najib Razak. Pertamanya, khazanah jual IAH Berhad kepada Jepun pada nilai 8.41 bilion pada November 2018. Yang kedua, khazanah telah jual saham CIMB 364 juta Disember 2018. Okey, tak apalah itu. Axiata jual M1 Singapura kepada Singapura 1.65 bilion Februari 2019. Yang keempat, khazanah jual saham Bank Filipina BDO Unibank kepada Filipina 415 juta Februari 2019. Bosted Holding jual Hotel Royal Chulan kepada Singapore 190 juta pada Februari 2019. Aku cukup tak menyampa. Kalau ada gambar iklan, kau nampak gambar iklan seksi ni, itulah abaikanlah ya. Bukan aku letak, memang ada dalam blog Cinca. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Khazanah jual saham Tenaga Nasional 1.05 bilion April 2019. Axiata jual aset digital kepada Singapore 580 juta April 2019. Menteri Kewayangan jual sebahagian dari projek Bandar Malaysia kepada syarikat Malaysia China 7.41 bilion April 2019. Khazanah jual hartanah DUO kepada Singapore 4.73 bilion Julai 2019. Khazanah jual kepentingan saham dalam syarikat elektrik Arab Saudi kepada Malakoff 289 juta. Malakoff ni peduli ada sangkut paut juga, dikatakan ada sangkut paut dengan Mahathir. Okey. Khazanah jual saham CIMB dengan cara pajakan 2 bilion pada Julai 2019. Khazanah jual pusat perubatan Prince Court kepada IAH yang kini milik Jepun. Kita perhatikan awal ni, kan? Awal ni khazanah jual IAH Berhad kepada Jepun. Kemudian pada September 2019,
Khazanah telah menjual pusat perubatan Prince Court kepada IAH yang kini merupakan milik Jepun 1.02 bilion. Khazanah jual lebuh raya tol Jakarta kepada syarikat Kanada 2.1 bilion September 2019. Khazanah jual hotel Andas Singapura kepada syarikat Singapura pada harga 1.44 bilion Oktober 2019. Itu pun dalam tempoh 15 bulan PH pemerintah sahaja. Dan belum sempat lagi, highlight ini belum sempat lagi masuk aset-aset yang telah dijual oleh GSC lain seperti Tabung Haji, PNB, Sime Darby dan juga FGV. Maknanya 14 ini yang sempat dicatatkan sebenarnya tuan-tuan sekalian. Okey, tak ada, belum cerita lagi tentang aset-aset lain yang telah dijual selepas ini yang tak dicatatkan lagi. Inilah dia jasa, orang kata apa, Pakatan Harapan kepada rakyat negara kita, tuan-tuan sekalian. Alamak. Apa ni? Salah. Mana dia? Mana gambar aku? Ini 1/8 tuan-tuan sekalian. Sekejap ya. Ini promo atas. Sekejap kita dapat sikit. Ada 1/8 teknikal di sini tuan-tuan sekalian. Kita macam mana pula gambar ni boleh pergi ke sini. Ini orang call. Okey, ni ada gambar aku sikit. Yang ini tak ada gambar mengena sebenarnya. Yang ini tak patut tak dekat sini. Sekejap kita add kamera dulu. Sekejap ya tuan-tuan sekalian. Kita ada kesilapan teknikal di sini. Macam mana boleh ada kesilapan teknikal pun aku tak tahu juga. Tadi kita dah edit cantik je. Kembali ke asal tuan-tuan sekalian, kembali ke asal. Okey, kejap ya. Kita kembalikan ke asal kita. Kamera besar kita. Oh, aku tahu. Aku tu buka outro. Baru betul. Okey. Sorry. Minta maaf. Tersilap. Tersalah strategi kita. Minta maaf sangat-sangat. Biasalah tengah-tengah live ni kita tengah biasakan dengan kita punya screen ni masalah. Sorry kalau ada gangguan lagu-lagu tadi, minta maaf. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, kita dah settle pasal aset-aset yang telah dijual oleh Lee Kuan Eng dan macam mana kita tunjuk tadi. Okey tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah kita cakap terus terang. Inilah yang berlaku selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. 15 bulan pertama banyak itu dah dijual. Ada 15 harta dijual. Maknanya sebulan satu. Sebulan satu bang. And then kemudian belum cerita lagi tentang harta-harta tabung haji yang telah dijual oleh orang kata apa, tabung haji kepada urusnya harta jemaah, dan saham-saham yang telah dilupuskan dalam keadaan para saham tengah lemah sebagainya. Banyak lagi perkara yang sebenarnya memang kita semua dah tahu dah. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak tanya kepada anda semua. Adakah anda mahu golongan seperti ini, Pakatan Harapan ini, dijadikan sebagai orang kata apa, diberikan kembali kuasa untuk merintah negara ini? Saya tanya anda sekarang. Adakah anda mahu Pakatan Harapan ini diberikan kuasa untuk memerintah sekali lagi? Tolong, kalau anda rasa anda tak mahu, tolong tulis perkataan tak nak dekat ruangan komen. Tulis perkataan tak nak dekat ruangan komen kalau anda tak mahu Pakatan Harapan ini kembali memerintah negara ini, tuan-tuan sekalian. Okey, gambar kita dah mula sangkut-sangkut. Nak buat macam mana? Sebab kita menggunakan data tadi, tuan-tuan, menggunakan data, minta maaf. Sangkut-sangkut lah gambar. Kira kata dah masih sangkutnya. Itulah kisahnya. So kalau gambar sangkut ni, sorry lah ya tuan-tuan sekalian. Baik. Tidak mahu, tak nak, semua tak nak. Jangan risau, semua tak nak, insya-Allah. Okey. So, kita dah okey balik, insya-Allah. So, kita nak pergi ke topik yang berikutnya, tuan-tuan puan sekalian.
Semalam saya ada hari tu sebelum saya hari Isnin, saya ceritakan tentang Bukit Malut. So, saya nak tunjukkan kepada anda gambar-gambar Bukit Malut, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Gambar penempatan Bukit Malut. Ini adalah gambar yang telah dirakam oleh TUDM. Okey, yang telah di-sharekan secara eksklusif oleh bernama. Inilah gambar penempatan warga asing dekat Bukit Malut. Begitu banyak, kau nampak? Banyak gila rumah kat atas tu. Seriously banyak. Inilah dia gambar Bukit Malut pada ketika ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Inilah dia. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka ini semakin beranak pinak, makin banyak tau, makin banyak. Kita tengok sekali satu gambar lagi kalau ada. Nampak? Inilah penempatan dekat Bukit Malut antara lain. Ini bukan resort untuk cucian tau. Ini bukan resort percutian. Inilah gambar penempatan warga asing dekat Bukit Malut. Nah, resort percutian tak akan sepadat macam ni. Jadi kita minta kepada pihak MKN kerjasama dengan immigration, dengan polis, dengan immigration, everything. Tolong ambush Bukit Malut ini, halau mereka balik semua sekali. Tak kira Jurong besar mana pun dekat situ, halau mereka balik semua sekali. Dan kepada MP Langkawi, hang buat apa? Sibuk sangat nak jadi Perdana Menteri. Benda ni apa cerita? Sibuk sangat nak jadi Perdana Menteri. Ini apa cerita dekat Bukit Malut ni? Inilah dia gambaran sebenar apa yang berlaku dekat Bukit Malut, tuan-tuan dan puan sekalian. Itulah kisahnya. Tadi kita ada satu pemanggil call kita, minta maaf saya tak buka talian lagi pada ketika ini. Saya hanya akan buka talian kejap lagi dah pukul 11 lebih macam tu insya-Allah. Okey? Alright. And then tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada satu lagi benda yang terkini juga berkenaan dengan orang kata apa, macam mana anda tahu. Okey. Afif Bahardin, iaitu orang kata apa, merupakan adun dekat Seberang dekat Penang, yang juga merupakan timbalan ketua mantan timbalan ketua MK yang galah pimpinan ketua MK pada orang kata apa pemilihan hari itu dengan Akmal Nasir, yang kini sedang digantung. Okey, digantung selama 3 bulan oleh PKR atas sebab-sebab yang tertentu. Saya pun tak pasti apa sebabnya. Hari ini telah mengumumkan menyertai bersatu. Hari ini Afif Bahardin telah mengumumkan untuk menyertai bersatu. Okey, itu semua orang tahu. Ada orang mengatakan bahawa ini merupakan satu cara untuk bersatu menguatkan dia punya partinya untuk ada bargaining tool yang lebih besar dengan UMNO dan juga PAS, which is benda itu kita serahkan pada pimpinan. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada satu sumber dalaman, tuan-tuan dan puan sekalian. Sumber dalaman mengatakan bahawa semalam ada pertemuan. Gambar itu, gambar Afif dengan Muhyiddin itu ialah gambar yang bebas, gambar yang diberitahu. Okey, tetapi sumber dalaman memberitahu bahawa gambar aku hang lagi ya. Okey, ada pertemuan rahsia antara Dr. Afif dengan Muhyiddin Yassin, dan dalam pertemuan tersebut mereka telah merangka strategi Perikatan Nasional bagi menawan Pulau Pinang, dan juga beberapa pemuda PKR yang bersama-sama dengan Dr. Afif dan kem dia menyatakan sokongan secara rahsia kepada Muhyiddin Yassin. Akibat mereka ini selama ini dipaksa oleh Akmal Nasir untuk menyokong Anwar ataupun bakal di pulau dalam PKR. Okey, ini ialah orang kata apa updates yang saya dapat, tuan-tuan dan puan sekalian. Di mana Afif dan juga Muhyiddin Yassin adalah melangkah satu strategi untuk merampas Pulau Pinang daripada Pakatan Harapan. Dan di mana sekarang ini beberapa orang ahli PKR, pemuda PKR yang menyokong Muhyiddin Yassin ketika ini, mereka telah menyokong selama ini secara rahsia kerana mereka tidak mahu, mereka mendapat tekanan dari Akmal Nasir untuk tidak berbuat demikian ataupun bakal di pulau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ni macam mana kita tahu, dekat Pulau Pinang sendiri pun tengah berlaku perebutan kuasa antara Lim Guan Eng dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang. Aku sampai sekarang aku tak ingat nama Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang ni. Sebab Lim Guan Eng dikhabarkan mahu kembali menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Jangan lupa Lim Guan Eng dia ada memegang adun, dia juga merupakan seorang MP. So sekarang dia bukan lagi Menteri Kewangan, dia masih lagi mahukan jawatan. Jadi jawatan yang paling simple untuk diambil ialah Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan sekarang tengah berlaku pergeseran dalam Pakatan Harapan Pulau Pinang, terutama DAP Pulau Pinang, kerana hasrat Lim Guan Eng tersebut yang telah menimbulkan perasaan kurang senang
terhadap begitu ramai sekali ahli-ahli dalam Pakatan Harapan di Pulau Pinang pada ketika ini. So, perpecahan di Pulau Pinang ini kemungkinan besar boleh berlaku, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang ini sudah tentulah tidak akan mudah-mudah saja untuk membiarkan Lim Guan Eng ini untuk kembali menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Engkau ni mentang-mentang tak jawatan dekat pusat, engkau dah jadi Ketua Menteri Pulau Pinang bagi semula. Buat apa? Kan? Jadi tuan-tuan puan sekalian, perebutan kuasa dekat Pulau Pinang pasti akan berlaku. Dia pasti akan berlaku, insya-Allah. So sekarang ini ada orang marah kat kita Ada marah kat kita bila kata Menteri Kewangan sekarang pun tak kata Lim Guan Eng jual aset. Memanglah, sebab Menteri Kewangan sekarang tugasnya ialah untuk menguruskan kewangan negara. Menteri Kewangan kita sekarang ini, tuan-tuan, bahkan Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika ini, kita tidak mengambil pendekatan menyalahkan kerajaan lama. So mudah saja untuk kita jawab benda ni. Kerajaan sekarang tidak mengambil pendekatan macam Kerajaan Pakatan Harapan yang dulu je asyik-asyik salahkan Najib, asyik-asyik salahkan BN, asyik-asyik salahkan itu, salahkan ini. Tetapi Kerajaan Perikatan Nasional, walaupun dengan saham yang semakin meningkat, walaupun dengan ekonomi yang semakin okey sikit sebagai sekarang ini, kita tidak mengambil pendekatan menyalahkan kerajaan lama. Cuma sekarang ini yang bertanggungjawab untuk menembak kerajaan lama ialah orang-orang macam kami. Orang-orang macam kami yang merupakan pejuang maya, yang tidak terlibat dengan kerajaan dan sebagainya. Okey? Kitalah yang akan attack kerajaan pada ketika ini. Kita yang akan tembak kerajaan pada ketika ini, tuan-tuan dan sekalian. Jadi so jangan peliklah. Jangan rasa macam kita nak serang kerajaan semua. Tak. Kerajaan buat kerja mereka. Kerja kami dedahkan apa yang kerajaan terdahulu buat. Kami tak salahkan kerajaan dulu, cuma nak beritahu rakyat, inilah yang telah berlaku. Ini faktanya. Korang kena tahu. Baru betul. Jangan ingat kerajaan lama tu bagus belaka. Kerajaan lama tu tak bagus langsung pun. So kita cuma nak beritahu pada rakyat, inilah tak bagus mereka. Nak faham Baik. Okey, Chan King Lung dia tak salamanya. Tak kata lah nama dia apa. Kita akan buka talian lagi setengah jam, insya-Allah, lagi setengah jam ke 40 minit. Jadi masa itu anda boleh hubungi kita untuk debunk segala apa yang kita cakap tadi, insya-Allah. Baik. Berkenaan dengan Afif dengan Pulau Pinang, memang betul sekarang Pulau Pinang, DP Pulau Pinang tengah bergolak, di mana bila Afif dah masuk Muhyiddin Yassin, dah masuk ke Bersatu, masuk ke PPBM, pasti akan berlaku satu, orang kata apa, mass exodus dalam Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang. So dalam pada kita menjangkakan Sabah yang akan tumbang, menjangkakan Selangor yang akan tumbang sebagainya, tengok-tengok Kerajaan Pening sebenarnya yang merupakan kubu kuat kepada DAP, mereka yang bakal tumbang. Sama-sama kita doakan agar ianya menjadi kenyataan, supaya Lim Guan Eng tak sempat menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang lagi sekali, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Baik. So, apa lagi kita cerita? Alright, kita nak cerita tentang satu isu yang telah berlaku sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Okey, satu isu yang telah berlaku. Baik. Yang ini saya rasa saya tidak akan baca, saya akan sharekan melalui kita punya display capture, insya-Allah. Sebab yang ini adalah terlalu penting untuk saya baca sahaja. Okey. Kita buka satu screen capture, tuan-tuan dan sekalian, insya-Allah. Okey. Kejap ya. So, status ini ditulis oleh Hafiz Ismail. Saya tak kenal siapa dia, tetapi ini adalah saya penting, saya kena share tentang masalah perumahan tentera. Okey, benda ini wajib mendapat perhatian daripada Kerajaan Perikatan Nasional walaupun kecelakaan ini berpunca daripada Pakatan Harapan. Kita bacakan. Perlu menjelaskan pembayaran RM580,000 dalam masa 30 hari. Peringatan kepada anggota tentera terutama yang tidak berpencen, kerajaan melalui LPPSA telah menamatkan kemudahan pinjaman perumahan kerajaan kepada anda. Kalau ikutkan ayat ini, seolah-olahnya macam yang telah menamatkan perkhidmatan tersebut ialah Kerajaan Perikatan Nasional. Jawapannya tidak, ya tuan-tuan sekalian. Yang ni aku tak boleh nak highlight ke? Tak boleh highlight Saya menulis post ini, tuan-tuan sekalian, dengan niat memberikan nasihat kepada sahabat anggota tentera yang masih dalam perkhidmatan. Secara amnya, okey, saya amat bersyukur kerana rumah yang saya tinggal bersama keluarga dibiayai oleh bank.
Sekiranya dibayar oleh pinjaman kerajaan, maka saya terpaksa menjual rumah tersebut. Buat kali pertama dalam sejarah penubuhan pinjaman perubahan kerajaan dan Angkatan Tentera Malaysia, anggota tentera tidak layak membuat pinjaman perumahan sekiranya anda bukan skim berpencen. Ini kerana syarat pinjaman untuk anggota tentera telah dipinda pada tahun 2018-2019. Okey, highlight perkataan ini. Saya tak boleh highlight pakai mouse saya ini, tak tahu kenapa. Tapi saya nak highlight perkara ini. Ini, perkataan ini. Dekat mouse saya ni kalau anda nampak, syarat pinjaman untuk anggota tentera telah dipinda pada 2018-2019. Iaitu syarat layak adalah hanya untuk skim berpencen sahaja. 2018-2019 ialah ketika pemerintahan Pakatan Harapan. Bermaksud syarat ini, syarat pinjaman ini telah diubah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dan skim-skim ini ada kaitan rapat dengan Kementerian Pertahanan. Siapa Menteri Pertahanan pada ketika Pakatan Harapan? Tolong jawab. Okey? So, apa masalah kat sini? Lembaga pinjaman, LPPSA telah mengambil langkah menyamakan perkhidmatan tentera dengan awam. Layanan yang sama, iaitu syarat layak untuk berpinjaman adalah mesti perkhidmatan tetap dan bukan kontrak. LPPSA gagal memahami Angkatan Tentera Malaysia secara asasnya adalah perkhidmatan kontrak jangka panjang antara 10 untuk LP sehingga 18 tahun untuk pegawai. Betul. Tentera bukan tetap, bang. Tentera bukan tetap. Sebab tu kita nampak ada orang bersara awal di tentera. Kan? Berkhidmat 10 tahun bersara, berkhidmat 12 tahun bersara. Sebab dia orang ni kontrak. Dia orang ni long term kontrak, bukan tetap. Tidak ada orang akan jadi tentera sampai umur 60 tahun. Melainkan kalau dia memang nak renew balik kontrak dia. Okey? Dia bukan macam penjawat awam kerja dekat, sebagai contoh Jabatan Pendaftaran Negara. Dia ada lantikan tetap. Tentera tak macam tu tau. Dia long term kontrak. Okey, kena faham benda tu. Dia sangat berbeza dengan penjawat awam lain yang kontraknya secara purata hanya setahun. Menurut LPPSA, jika lepas 18 tahun berkhidmat dan berjaya diserahkan perkhidmatan pencen, baru layak membuat pinjaman. Ini bermakna anda harus menunggu 18 tahun berkhidmat sekiranya anda ingin membuat pinjaman tanpa risiko ditamatkan kemudahan tersebut. Sebab sekarang ini, tentera ni dia tak ada kontrak setahun 2 tahun tau. Tentera punya kontrak 10 tahun ke atas. Sebab dia bukannya hari ni masuk tentera, tahun depan kena buang, tak ada. Sebab 5 tahun pertama untuk training sahaja. Mana boleh 5 tahun pertama lepas habis kontrak kau belah macam tu? Tak. Dia 10 tahun. 5 tahun pertama training, 5 tahun kedua perkhidmatan. So benda ini berbeza dengan pejabat awam yang kontrak setahun, 2 tahun dan sebagainya. Okey? Nak serap tentera dalam pencen kena berkhidmat 18, 20 tahun. Which is memang jarang lah orang berkhidmat tentera selama itu. Lepas 10 tahun confirm dia bersara dan sebagainya. Itulah kisah. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara lainnya, kalau ikutkan, maksud di sini ialah, kita di sini. Bermaksud, mana-mana anggota tentera yang dah tamat perkhidmatan, tetapi bukannya berpencen, okey, pinjaman perumahan kerajaan dah tak ada lagi kepada anda. Maknanya anda kena bayar on the spot dalam masa 30 hari dan sebagainya. Okey? Dan syarat pinjaman ini telah diubah suai pada tahun 2018-2019 pada era Pakatan Harapan. Ini yang berlaku. Saya nak beritahu benda ni awal-awal sebab saya tak nak nanti ada orang menggunakan perkara ini untuk menyerang Perikatan Nasional. Sedangkan syarat-syarat ini, everything telah diubah pada tahun 2018-2019 pada era Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyeru kepada Kementerian Pertahanan di bawah Datuk Seri Ismail Sabri, di bawah Pak Long, untuk tolong review balik benda ini, bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memastikan nasib anggota tentera yang dah berkhidmat 10-12 tahun ini tetapi tidak diserap dalam skim berpencen, agar orang kata apa, mereka punya nasib ini dibela. Kita harapkan macam tu. Alright? Jangan kerana kecelakaan yang telah dibuat pada tahun 2018-2019 ini, Kerajaan Perikatan Nasional menjadi mangsanya. Kita tak nak macam tu kalau boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang berlaku. Okey, itu yang berlaku pada skim perumahan tentera, insya-Allah. Baik. Okey, pertamanya tuan-tuan sekalian, saya perhatikan macam ada sedikit pertarungan dalam ruangan komen. Tak ada masalah sebenarnya.
Saya cuma nak nasihatkan kepada anda semua, tak payah layanlah Amrul Iqmal itu. Okey, tak payah layan. Kerana dia hanya berani menyalak dekat ruangan komen, tetapi tidak pernah berani untuk call konti untuk berhadapan dengan saya. Okey, saya pun tak minta jumpa depan-depan. Call konti cukup, tapi dia tak pernah berani. Jadi abaikan saja, abaikan saja. Okey, macam Encik Sufian Tahir semalam, hari tu memang cantik. Dia berani. Walaupun benda yang dia argue tu benda yang tak bijak, tapi dia berani. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau orang macam ini, macam Amrul Iqmal ini, abaikan je lah. Dia macam ni tau. Saya ambil satu perumpamaan. Saya selalu guna perumpamaan ni. Anjing ni, tuan-tuan sekalian, anjing ni kan, kita kacau dia pun dia menyalak. Kita tak kacau dia pun dia menyalak. Kita lalu depan rumah dia naik motor pun dia menyalak. Kita jalan kaki sambil main handphone depan rumah dia pun dia menyalak. Apa sahaja benda yang kita buat, anjing itu akan tetap menyalak. Jadi kita nak halang anjing dia menyalak, tak boleh. Kita buat tak kerti lah. Teruskan kerja kita, tuan-tuan sekalian. Oh, jatuh pula air aku. Baik. Okey. Okey, Maaf Razo, terima kasih Faiz kerana mengulas berkenaan dengan skim perumahan tentera yang tak berencin. Betul. Saya kena ulas awal-awal sebab nak memberikan kefahaman. Jangan ada yang menyalahkan Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Baru, kerana tentera ini dah tak ada pinjaman, dah tidak melepasi syarat pinjaman dan sebagainya. Sebab syarat tersebut dah diubah pada tahun 2018-2019 ketika era Pakatan Harapan. Perikatan Nasional hanya mengambil alih kerajaan pada Mac 2020. Menteri Pertahanan yang baru dilantik pada 10 Mac tahun 2020. Okey, bermaksud benda ini dah berlaku lama dah, tapi kita harapkan Kementerian Pertahanan pada hari ini cuba untuk review balik benda ini supaya nasib anggota tentera kita, veteran-veteran kita terbela, insya-Allah. Kebanyakan veteran ini bukan duit sangat pun. Kebanyakan veteran ini pun lepas bersara dia bukan buat apa sangat. Betul tak? Hai. Kucing. Biarkan kucing tu. Abaikan. Alright. So macam diorang ni sebenarnya bukan duit sangat. Ada yang berniaga, tapi tak ramai yang beruntung. Kalau LP gaji tak banyak mana, kan? Masa jadi LP gaji tak banyak saja, bila diorang bersara, bila diorang bertamat perkhidmatan, bukannya diorang ada banyak duit pun nak buka perniagaan ke apa-apa ke. Macam pegawai mungkin lah. Saya ada kenal seorang pegawai yang buka stesen minyak sebab dia punya tamat kontrak itu banyak duit. Tapi masalah kalau LP macam mana? Jadi kita minta kepada Kementerian Pertahanan untuk palusi benda ni, insya-Allah. Walaupun kecelakaan ini dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan, kita cuba perbaiki keadaan, mudah-mudahan. Baik. Okey, jangan maki Amrul, jangan maki dia, kesian dia, ya. Jangan maki dia. Dia cuma laparkan perhatian, itu saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak pergi pada kita punya topik utama kita pada malam ini, insya-Allah, yang berkenaan dengan updates yang terbaru, power struggle antara orang kata apa, basically-nya berkenaan dengan Anwar dan Mahathir. Ini kita ambil ringkas sajalah. Malam ini kita tak naklah bercelutir panjang sangat. Kita nak menyampaikan beberapa fact saja, beberapa isu situasi saja untuk kita punya orang kata apa, kita punya pengetahuan. Okey, sebelum tu saya lupa. Ada orang yang telah mempertikaikan tentang kenyataan Datuk Taki. Konon-konon dia kata kita tunggu je lah polis buat kerja dan sebagainya. Okey. Dia kata PAS tak tegas dengan kisah pembunuh Adib. Sebenarnya artikel itu kalau kita baca menggambarkan ketegasan kerajaan untuk menangkap dan untuk menghukum pembunuh Adib. Dan kata-kata Datuk Taki dia betul lah. Apa-apa hal kita kena tunggu juga polis bertindak menangkap para pembunuh ini untuk kita bicarakan mereka. Kita tidak akan lepaskan mereka, kita nak tangkap, kita akan bicarakan mereka. Betul lah tu. Cumanya tajuk-tajuk media kan menggambarkan seolah-olah macam kerajaan tidak mahu bertindak tegas. Padahal kerajaan nak bertindak tegas. Kenyataan Datuk Taki adalah tegas sebenarnya. Sangat-sangat tegas. Okey? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana permainan media, saya ada bincang benda hari itu, mereka mengeluarkan tajuk yang macam bodoh. Dan orang-orang bodoh ini, mereka baca tajuk dan mereka terus hentam. Tapi saya nak cakap terus terang kat sini. Kalau mereka tidak bodoh, mereka tidak akan sokong Pakatan Harapan. Jadi oleh kerana orang-orang bodoh ini terus mainkan benda-benda berdasarkan pada tajuk, tak baca pun artikel sebagainya, maka sesuailah mereka sebagai penyokong Pakatan Harapan. Kerana bodoh-bodoh belaka. Minta maaf cakap. Baik. Okey, sedikit pasal Menteri Mentor. Tadi ada orang tanya pasal Menteri Mentor, saya nak jawab secara detail. Minum jap.
Alhamdulillah. Apakah itu jawatan Menteri Mentor? Menteri Mentor ini adalah sebuah jawatan yang telah diwujudkan pada tahun 2004. Saya ada share itu dekat saya punya salah satu video. Diwujudkan pada tahun 2004 oleh Perdana Menteri Singapura pada ketika itu, iaitu Lee Hsien Loong, bagi menempatkan ayahandanya iaitu Lee Kuan Yew dalam kabinet. Okey, macam mana yang kita tahu, Lee Kuan Yew adalah pengasas negara Singapura. Okey, dia adalah Perdana Menteri pertama negara tersebut. Dan kemudian selepas beliau bersara, kalau tak salah saya pada tahun 1993, kalau tak salah saya dia bersara, tempatnya telah digantikan dengan Goh Chok Tong. Okey, tetapi PAP masa ketika itu berpandangan perlunya kita kekalkan Lee Kuan Yew sebagai salah dalam jawatan kabinet untuk memastikan dia masih lagi ada power dalam kerajaan, untuk memantau Goh Chok Tong dan sebagainya, untuk memantau kerajaan Singapura itu sendiri. Maka diwujudkan jawatan Menteri Kanan. Jawatan Menteri Kanan, ya. Dan Menteri Kanan ni ada beberapa orang jugalah. Goh Chok Tong sekarang ini pun merupakan Menteri Kanan juga, yang telah diubah menjadi Executive Senior Minister. Kalau cakap macam tu lah dia punya title sekarang. Okey. Tapi Menteri Kanan yang pertama dalam sejarah Singapura ialah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, And then kemudian bila Goh Chok Tong bersara, tidak mahu lagi menjadi Perdana Menteri, dan tempatnya dalam parti digantikan dengan Lee Hsien Loong. Maka Lee Hsien Loong pemenang pilihan raya jadi Perdana Menteri Singapura. Dan Goh Chok Tong secara asasnya berdasarkan pada tradisi akan lompat naik pergi ke Menteri Kanan. Dan oleh kerana itu Lee Kuan Yew dah letak mana. Jadi diwujudkan jawatan Menteri Mentor untuk memastikan Lee Kuan Yew masih ada dalam kabinet. Dan Menteri Mentor ini kerjanya sama macam Menteri Kanan, iaitu untuk memberikan nasihat dan juga buah cadangan kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan Singapura. Para pengkritik telah menyatakan bahawa ini merupakan satu cara untuk mengekalkan hegemoni, orang kata apa, PAP dalam negara Singapura. Nak wujudkan menguatkan lagi parti PAP itu dalam kerajaan Singapura untuk pastikan macam dia ada macam satu dinasti. Itulah kisahnya tuan-tuan sekalian. Dan benda ini mendapat kritikan-kritikan yang begitu tegas lah pada ketika itu. Tapi Singapura ni PAP terlampau dominan. Jadi kalau nak kritik sangat pun diorang tak berapa nak dengar sangat lah. Okey. Dan sekarang bila Anwar hendak mencadangkan jawatan Menteri Mentor kepada Mahathir, sebenarnya secara asas dia benda ini merupakan satu cara untuk Anwar downgrade Mahathir. Ni kata lah. Ini satu cara untuk Anwar downgrade Mahathir untuk menjadi seorang menteri yang konon-kononnya ada kuasa padahal tak ada kuasa pun. Kuasa dia cubalah menasihat saja, macam penasihat umum. Macam orang kata apa, penasihat umum PAN, Ahmad Awang. Ada sekadar menempel dekat situ, tukang baca doa. Tapi tidak ada apa-apa kuasa pun dalam menentukan hala tuju orang kata apa parti PAN itu sendiri. Ianya berbeza dengan Mursyidul Ampas. Mursyidul Ampas, okey, mempunyai kuasa, dia merupakan leader kepada Majlis Syura. Majlis Syura Ampas ni, di mana Majlis Syura adalah badan yang tertinggi dalam PAS. Ianya lebih tinggi berbanding Presiden PAS itu sendiri sebenarnya, Majlis Syura ini sebenarnya. Okey, jadi Mursyidul Ampas ini adalah merupakan pengerusi ketua kepada Majlis Syura. Jadi dalam Majlis Syura inilah Mursyidul Ampas akan memperkongsikan mesyuarat bersama-sama dengan para ahli Majlis Syura lain untuk menentukan dasar dan hala tuju PAS serta tindakan-tindakan PAS nak meneruskan tahaluf ke, ta'awun ke, apa-apa ke, semuanya melalui Majlis Syura. Dan Presiden juga berada dalam Majlis Syura itu sebagai anggota. Okey? Berbeza tau. Banyak orang kata, nanti boleh jadi macam Mursyidul Am. Tak, bukan. Mursyidul Am PAS lain. Mursyidul Am adalah lain. Ini lebih macam penasihat umum sahaja. Even sepatutnya dia sama level macam ketua umum. Tetapi dalam PKR ini, ketua umum ni lebih sudu di kuah. Itulah kisahnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya tindakan Anwar untuk menawarkan jawatan Menteri Mentor kepada Mahathir ini adalah untuk downgrade Mahathir. Dan dah sah-sah Mahathir tak nak. Anwar kata, cukuplah 2 kali jadi Perdana Menteri. Cukuplah. Saya dah menderita. Berapa lama lagi saya nak menderita? Kata-kata Anwar. Berapa lama lagi saya nak menderita? Bang, orang lain menderita tak cukup makan. Orang lain menderita tak ada pekerjaan. Orang lain menderita kerana sakit. Orang lain menderita kerana ditinggalkan oleh kekasih hati sebagainya.
Yang engkau menderita sebab tak dapat jadi Perdana Menteri. Menderitanya aku jadi MP gaji puluh-puluh ribu sebulan, aku jadi MP tapi dapat elan-elan, pencen semua aku dapat semua kan. Projek sana projek sini pun aku dapat semua everything, tapi aku tak dapat jadi Perdana Menteri. Deritanya aku. Gelilah bang. Serius geli. Demi Allah cakap geli. Orang lain menderita sebab tak ada makanan. Engkau menderita sebab tak dapat jadi Perdana Menteri. Serius geli. Aina Mahathir pula kata apa? Saya kalau saya kena fikir cara lain untuk jadi Perdana Menteri. Ini hint yang sangat besar. Mahathir kata saya kena fikir cara lain untuk jadi Perdana Menteri. Hint yang sangat-sangat besar. Sebab kita dah sharekan hari tu. Mahathir ni ada kemungkinan besar dia akan cuba untuk pull diri dia daripada DAP dan juga Pakatan Harapan Plus, dan juga bersama-sama dengan parti-parti Melayu yang lain untuk membentuk sebuah gabungan parti Melayu yang besar, di mana dia juga akan jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Itu hint yang sangat besar sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan percayalah, pertarungan perebutan kuasa dalam Pakatan Harapan ini akan terus berlaku dan akan terus berlaku. Anwar pun sendiri sekarang ini dia bersorangan. Tak ada siapa sokong dia lagi dah. Tak ada siapa pun sokong Anwar sekarang ni. DAP dengan PAN dah tak sokong dia. Sekarang ini DAP dengan PAN bulat belakang atuk. Dia nak juga Anwar tolong terima ketetapan yang telah mereka buat. Dan Anwar confirm tak ada terima. Dan benda ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, semakin lama mereka bergaduh, semakin bagus untuk negara ini. Sebab apa? Semakin mereka tak mampu untuk mengambil alih kerajaan. Tadi kita dah cakap dah, nak tak Pakatan Harapan kembali menguasai negara ini? Jawapannya memang tak lah. Memang tak lah, tu confirm. Kita baca komen-komen tuan-tuan puan sekalian. Kita baca komen-komen jap. Kawan Kamal sila komen sikit pasal anak Mak Sabu. Saya cakap dah, apa yang berlaku kat dia memang sangat-sangat malang. Kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada semua, jaga anak-anak kita insya-Allah. Perhatikan dengan siapa mereka berkawan. Kita nak cakap takziah pada Abang Mat. Semoga tabah menghadapi dugaan ini insya-Allah. Okey. Okey, tertarik juga Persatuan Veteran ATM. Tertarik juga mana pergi Patriot? Mana pergi orang tua tu? Orang tua yang memang sepanjang masa mempertahankan DAP bagai nak rak. Gila-gila punya orang tua. Kalau tak mengenangkan dia orang tua, aku dah maki dia lama dah. Tak mengenangkan dia orang tua je. Ini merupakan satu benda, tuan-tuan puan-puan sekalian, satu benda yang mencengkam veteran tentera. Tapi mana bagi Patriot? Mana bagi suara dia orang? Mana bagi suara dia orang nak mempertahankan veteran tentera? Mana? Ke dia orang ni memang diwujudkan semata-mata untuk menjadi balaci kepada Pakatan Harapan dan juga DAP. Tolong check sikit kok orang tua tu, orang tua kutuk tu ada keluar kenyataan tak pasal LPPSA, ke dia salahkan kerajaan sekarang? Kalau dia salahkan kerajaan sekarang kerana tentera-tentera veteran ini tak dapat lagi pembiayaan perumahan, memang dia, minta maaf cakap, memang dia bodoh yang teramat sangat. Sebab perjanjian ini, syarat-syarat ini telah diubah pada ketika Pakatan Harapan memegang kerajaan. Memang bodoh gila. Nanti tengok orang tua tu pergi mana masalahnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berbalik pada cerita Anwar dengan Tun. Kita kesimpulkan macam ni lah. Nak cerita tiap hari pasal diorang ni pun cuma tau. Penat tau cerita pasal diorang tiap hari. Nombor satunya, Tun memang tak nak Anwar. Satu. Itu fakta. Macam mana keadaan sekalipun, Tun memang tak nak Anwar jadi Perdana Menteri. Yang kedua, Anwar sebenarnya memang seorang yang tak ada pendirian. Dia boleh berubah-ubah, dia boleh menyusup satu dari sini semata-mata untuk jadi Perdana Menteri. Matlamat Anwar satu sahaja, dia nak juga jadi Perdana Menteri. Whatsoever happen pun, dia akan nak jadi Perdana Menteri. Itu saja dia nak. Benda lain tak ada. Tak percaya, tak lama lagi mungkin akan datang dia akan melutut dekat Dr. Muhyiddin Yassin. Dia mungkin akan melutut pada UMNO, dia akan melutut pada PAS. Semata-mata untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dengan PKR
untuk konon-konon chances untuk jadi kerajaan bla 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 bla, dan dia juga jadi Perdana Menteri, ataupun macam idea kita dulu, dia kata nak buat barisan rakyat. Betul tak? Buat barisan rakyat, konon-kononnya Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan Anwar jadi Perdana Menteri. Bila Muhyiddin meletakkan jawatan sebab kesihatan, Anwar akan take over. Itu nombor 2. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, penyokong Pakatan Harapan sendiri pun sebenarnya menyampah nak sokong diorang. Yang tinggal sekarang ini cuma mereka yang kaki troll, yang memang tak aktif bahasa, yang tak sedar diri, yang masa ni beranggapan bahawa konon-kononnya okey tak apa, kita nak tutup cerita ni, kita nak tembak, nak troll Perikatan Nasional, nak troll Ustaz Botasnik dan sebagainya. So 3 perkara itu yang sebenarnya tengah berlaku ketika ini. Lanman, apa sebab Tun Tanah Anwar beritahu sikit? Yang ini kena tanya Tun. Kenapa Tun Tanah Anwar naik? Jangan tanya saya. Korang kan menyokong Pakatan Harapan, tanya sikit Tun, kenapa Tun Tanah Anwar? Kalau ikut jawapan kita orang, kita mungkin nak beri jawapan pada tahun 1998. Kan? Kita nak ke orang ada masalah moral jadi Perdana Menteri Malaysia. Ataupun jawapan tu pada tahun 2000 berapa? 2015 ke 2016? Kita tak nak Anwar. Anwar ni terlalu liberal. Orang terlalu liberal tak boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. So jawapan mana yang kau nak? Tu je. Tapi okey, fakta yang keempat. Sorry, ada nasib baik saya diingatkan oleh Zairul Jai. Fakta yang keempat. Okey, fakta pertama, Tun Tanah Anwar. Fakta kedua, Anwar akan buat apa saja untuk jadi Perdana Menteri. Fakta ketiga, penyokong Pakatan Harapan semuanya tengah mamai pada ketika ini. Dan fakta yang keempat, rakyat Malaysia yang bukan mahasiswa Pakatan Harapan, semuanya dah tak nak Tun, dah tak nak Anwar. Setuju tak dengan syarat dengan fakta yang keempat tu? Kalau setuju, tolong bagi saya butang love, tuan-tuan sekalian. Bagi saya butang love. Kalau anda setuju dengan fakta yang keempat, iaitu rakyat Malaysia tidak mahu Tun, tidak mahu Anwar, dan mereka juga tak mahu dah Pakatan Harapan plus minus Evo whatever ni. Kalau setuju, bagi saya butang love, tuan-tuan sekalian. Baik. Suara slow. Kejap ya, kita tengok suara. Percubaan. Suara okey. Pelik tak? Kejap ya, kita tengok sekejap. Kita speak sound. Sekejap, kita sound. Adakah mikrofon kita bermasalah? Tengok dekat mixer macam tak masalah. Kejap ya. Sistem. Sound. Device properties. Oh, 77. Dia jadi turun. Okay. Sorry. Kita ada masalah dengan sound tadi. Kita mikrofon turun kepada 77. Sekarang ni sepatutnya dah kuat dah suara kita, insyaAllah. Sepatutnya kuat dah suara kita. Baik. Akunnya ni dah lock. Okay. Okey, sekarang patut suara kita okey patut suara kita okey. Sebab tadi kita ada masalah dengan mixer, dia pergi ke 77 kita punya ni. Alright. Tajuk terakhir tuan-tuan sekalian untuk kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah sebelum saya buka talian, adalah berkenaan dengan Hasnul Zakaria. Okey. Macam mana anda tahu, Hasnul Zakaria ni ialah merupakan orang kata apa bekas adun Pakatan Harapan Perak, iaitu adun Titi Serong yang dahulunya daripada PAN dan kini telah pun melompat menjadi bebas dan sebagainya. Dia tidak sokong lagi Pakatan Harapan. Ni Hasnul ya, orangnya handsome orangnya. Bila dia tak sokong Pakatan Harapan, nampak handsome sikit Hasnul ni, kan? Bila sokong Pakatan Harapan juga macam nak tepuk-tepuk kepala dia. Okey. Dan ini juga orang yang sama yang telah bertindak meletakkan Piala Malaysia dekat Celah Kangkang. Piala Malaysia ke Piala FA? Piala Malaysia dekat Celah Kangkang. Alright. Tapi tak apalah, itu kesilapan dia. Tajuk dia pada hari ini tuan-tuan sekalian ialah okey, Aziz Bari terlibat dalam mesyuarat lantik syarikat urus sisa pembejal dekat Perak. Okey. Adun Titi Serong, Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim berkata, adun tertinggi Abdul Aziz Bari terlibat dalam mesyuarat pada 2019
yang melantik syarikat yang akan menguruskan sistem pekerjaan di Perak. Hasnul yang kini merupakan adun bebas selepas meninggalkan PAN Mac lalu berkata demikian sebagai mengulas dakwaan adun DAP itu yang membangkitkan perkara itu hari ini. Okey. Abdul Aziz semasa memelang portfolio Pendidikan Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau telah terlibat pada tahun 2019 di dalam mesyuarat yang meluluskan syarikat Mainiza Technitech Recowaste Tambahat ataupun MTR bagi melakukan ketekunan wajar bagi tujuan pensuasaan sisi pepejal. Mesyuarat pada masa itu juga telah bersetuju secara dasarnya untuk syarikat MTR bersama-sama sebuah syarikat milik kerajaan negeri Perak untuk pengambil alihan pengurusan sistem pepejal dan pemeriksaan awam. Okey. Hasnul mengeluarkan kenyataan itu selepas Aziz Bari menggesa kerajaan Perak menjelaskan alasan menagurakan kontrak pengurusan sistem pepejal tanpa melalui internet terbuka. Kata dia, tindakan mengejut tidak terus dan merugikan rakyat itu bersifat monopoli dan dibimbangi menyebabkan kenaikan harga atau caj perkhidmatan. Untuk rekod pada 15 Jun, Maju Perak Holdings dan Berhad yang merupakan anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak mengumumkan kepada Bursa Malaysia bahawa dia mengadakan usaha sama dengan syarikat swasta MTR. Notis itu dikeluarkan setelah MTR memberitahu MHB bahawa kerajaan negeri telah bersetuju untuk melantik kedua-dua syarikat tersebut untuk menjalankan pengurusan sistem pepejal dan pemeriksaan awam di Perak. Sementara itu, mengulas dakwaan Abdul Aziz bahawa syarikat MTR merupakan syarikat PN17 ataupun syarikat bermasalah, Hasnul berkata ia ada dakwaan tidak berasas dan berbau fitnah. Okey. So, secara asas dia, kita nak ulas kat sini. So, Abdul Aziz Bari kata, kan Perak dah cuba anugerahkan pengurusan sistem pepejal kepada syarikat-syarikat tanpa melalui open tender. Okey. Basically-nya, Hasnul kata, Aziz Bari juga yang terlibat pada mesyuarat 2019 untuk melantik syarikat MTR ini. So maknanya sekarang inilah Aziz Bari ni dia cuba nak hantam kerajaan negeri Perak terhadap satu benda yang melibatkan dia juga sebenarnya. Jadi secara asas dia macam kelakar lah pula kan. Engkau kata engkau kata aku tu je. Right. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey tuan-tuan dan sekalian, kita akan buka talian telefon kita sekarang. Kita minta Chan Kim Lung ini untuk menghubungi kita. Penyokong Pakatan Harapan, kalau boleh jangan call kita dahulu. Saya nak buka talian kepada Chan Kim Lung ini untuk telefon kita. Right? Dan tadi kita mendedahkan kenyataan yang telah dibuat oleh Najib Razak. Kita tidak mendedahkan benda yang kita dapat sendiri. Ada juga benda yang kita dapat sendirilah kan. Tapi kalau macam benda-benda berkaitan fakta macam ni, kita mendedahkan kenyataan yang telah didedahkan oleh Najib Razak yang telah di-sharekan oleh Blogspot Cinca. Okey? Yang telah di-sharekan oleh Cinca blogspot.com. Okey? So sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda kata kalau anda ada dispute dan buktikan secara detail bahawa benda itu tidak berlaku. Tapi semua benda itu sebenarnya dilaporkan dalam media pun. Bukannya kita cakap benda itu senyap. Benda itu dilaporkan media. Setiap kali kerajaan menjual aset negara pada Kerajaan Pakatan Harapan dulu, semuanya telah dilaporkan dalam media. So sekarang ini tuan-tuan dan sekalian, kita nak buka talian insya-Allah. Kita harapkan Chan Kim Lung dan juga sesiapa sahaja penyokong Pakatan Harapan, Syofian Tahir tu ke macam itu, untuk menghubungi kita di talian 016-766-2616. Kita berborak secara baik insya-Allah, mudah-mudahan. Harapannya hari ini dengan suasana sejuk macam ni, saya pun sejuk lah, tak ada masalah sangat insya-Allah. Cumanya kita kena cakap elok-elok lah. Jangan bila kita nak cakap, kau nak lawan cakap aku, tu yang aku naik suara kat tu. Nak cakap kena, orang kata apa, kena ikut teratur. Tu ayat dia. Alright. So kita minta sekarang kita buka talian 0167662616 insya-Allah. Baik. Ajam Maknol, betul. Aziz Bari juga berhasrat untuk jadi Menteri Besar Perak. Ini didedahkan oleh Peja. Okey, didedahkan oleh Peja. Dan juga didedahkan juga oleh si Syarani. Okey, Adun BN Perak tu. Dan sehingga kini tidak dinafikan langsung oleh Aziz Bari sebenarnya.
Baik. Ahmad Fuad, Syekh Faiz. Oh, Syekh terus. Naik pangkat tu aku. Sila ulas apa yang Anwar Musa katakan bahawa moving forward, parti politik kini tiada yang dominan. Campuran beberapa parti Wak Imam UMNO di Sabah juga diberikan autonomi untuk mereka bergerak sendiri tapi bernaung di bawah lembayung Perikatan Nasional. Okey. Sebenarnya benda ini kita dah tahu lama dah. Okey. Kita kena tengok trend rakyat, tuan-tuan dan sekalian. Dahulu rakyat mungkin tak ada masalah dengan trend ada parti dominan. Sekarang tidak lagi. Sebab mereka memerhatikan parti yang dominan ini akan tend untuk melakukan kecelaruan dan juga orang kata apa, perkara yang tidak begitu cantik dalam pentadbiran dan sebagainya. Akan berlaku ketidakadilan, akan berlaku perkara-perkara yang orang kata apa, Allahumma salli alaihi yang akan menyebabkan penindasan dan sebagainya. Okey, sebab dia ambil perkataan Aristotle, absolute power corrupts absolutely, kan? Kuasa yang sepenuhnya akan memang absolute power corrupt absolutely. Jadi sekarang ini bermula daripada era wujudnya Pakatan Harapan yang menyaksikan Pakatan Rakyat yang menyaksikan tidak ada parti dominan dalam gabungan tersebut. PAS di PKR dengan DAP ada kedua kekuatan yang sama sebagainya. Rakyat dah mula menerima konsep ini dan ini merupakan satu perkara yang sangat cantik sebagai timbal balik seimbang dan imbang dalam kerajaan itu sendiri. Jadi bila ada parti yang dominan, mereka mengatakan bahawa kita akan kembali ke belakang. Kalau ikut pandangan saya lah, pada pandangan saya, ada sedikit betulnya kenyataan tersebut. Sebab andai kata kalau kita terus dengan era parti yang dominan, benda-benda macam penindasan, benda-benda yang orang kata apa, penguasaan-penguasaan di atas patut ini akan berlaku. Tetapi tuan-tuan sekalian, seandainya kalau langsung tak ada parti yang dominan, ini akan memberikan masalah juga, terutamanya dari segi penetapan kuasa itu sendiri. Penetapan kuasa, siapa jadi Perdana Menteri, siapa yang timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet macam mana dan sebagainya, dan benda itu akan jadi perebutan. Melainkan kalau parti-parti yang bertanding yang berbentuk satu gabungan itu dapat dapat memberikan satu konsensus, dapat mencapai satu kepersetujuan untuk melantik siapa-siapa yang dijadikan sebagai Perdana Menteri sebagainya. Macam contoh Perikatan Nasional telah 11 suara bersetuju untuk mengekalkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan juga calon Perdana Menteri. Itu tak ada masalah lagi. So, ada okey, ada tak okeynya sistem yang tak ada parti dominan ni. Ada okey, ada tak okeynya. Okeynya ialah kurangkan dominasi. Tak okeynya dia akan menyebabkan perbalahan yang boleh berpotensi menggoyahkan kerajaan. Baik. Kita perhatikan ada penyokong Pakatan Harapan yang mengeluarkan perkataan-perkataan kesat dari ruangan komen. Nasihat saya kepada anda semua tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan layan, jangan balas. Buat tak reti sahaja. Kalau dia kata UMNO anjing, tak payah layan. Okey? Kalau dia kata kita di babi pun tak payah layan. Tak perlu. Kita biarkan sahaja. Saya dah katakan tadi, kita layan pun dia menyalak, kita tak layan pun dia menyalak. Baik, kita buat tak reti. Teruskan dengan kerja-kerja kita tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Baik. Ke mana Kak Chan Lee, mana Chan Kim Lung tadi? Kita nak Chan Kim Lung call kita. Chan Kim Lung, can you please call me? Because right now I'm opening my line for our viewers to call us, since your Malay is not that good, because I saw that you are writing Malay kind of back and forth, something like that. So right now I try to speak a little bit English to you. You can call me at 016-766-2616. Whether you want to give your opinion or maybe you want to lambast me or something like that, then it is up to you. InsyaAllah we will accept any call. Tak pernah lagi sejarah Al-Hajari Studios ini kita cancelkan panggilan kerana kita tak nak ambil. Kali ni kalau ada panggilan, dekat ini akan ada bunyi panggilan. So anda tahu kalau ada orang call saya. Melainkan kalau dia call menggunakan WhatsApp voice. Okey? Baik. Soalan. Aku tahu soalan si Ari and Adam ni untuk apa. Salam bro, bekas banduan boleh kerja kerajaan ke? Okey lah, aku jawab umum walaupun aku tahu soalan kau sebab apalah. Okey, walaupun aku tahu soalan kau sebab apa, tapi kita bagi umum lah
Nombor satunya ialah bekas banduan ni ada dua. Satu yang benar-benar insaf, satu lagi yang tak insaf pun. Okey. Jadi secara asasnya kita ni kalau boleh janganlah diskriminasikan bekas banduan. Kita jangan diskriminasi mereka kerana mereka ni perlukan juga masa depan. Mereka dah keluar, mereka dah menerima pengajaran, mereka telah dibebaskan dan kini mereka mahu membina balik kehidupan. Kita kalau boleh jangan diskriminasi bekas-bekas banduan ini. Mereka juga rakan-rakan kita. InsyaAllah kita bantu mereka untuk masuk dalam masyarakat supaya mereka merasa diterima. Mereka masyarakat boleh terima mereka kembali, tak pandang serong, dan mereka tidak akan kembali kepada rakan-rakan mereka yang jahat satu ketika dahulu. Okey? Itu dari segi umum. Cumanya tentang orang yang seketul itu, kita tak nak dia jadi Perdana Menteri bukan kerana dia bekas panduan. Okey? Kita tengok ramai juga ulama-ulama yang pernah dipenjarakan. Kita tengok Nelson Mandela juga pernah dipenjarakan. Dr. Morsi juga dipenjarakan dan mati dalam penjara pun. Okey? Tetapi kita tak nak Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri kerana bagi kita dia tidak akan memberikan nilai tambah yang bagus pada negara ini. Dengan pandangan-pandangan beliau yang boleh katakan sangat-sangat cenderung kepada golongan-golongan yang sekular, golongan yang liberalis, golongan yang pluris dan sebagainya. Pandangan-pandangan yang kita rasa tidak sesuai dengan adat yang ada dekat Malaysia ini, dengan uruf yang ada dekat Malaysia. Dan kemudian kita perhatikan satu benda yang paling besar lah, satu benda paling simple. Kalau betul seseorang itu mampu untuk menjaga negaranya, dia akan mampu untuk at least menjaga keluarga dan juga menjaga partinya. Dari segi jaga keluarga, Alhamdulillah, Anwar lulus bab tu. Anak-anak dia semua nutup aurat. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, Anwar sendiri tidak berupaya untuk menjaga partinya. Ketika zaman Anwar menjadi presiden PKR, kita menyaksikan perpecahan yang sangat ketara dalam PKR yang tidak dikawal. Even ketika Anwar menjadi ketum, perpecahan dalam PKR ini berlaku hampir setiap tahun, setiap kali pemilihan, setiap kali kongres. Dan pada tahun 2019, tahun lepas, kongres PKR berlangsung dengan keadaan yang paling buruk dalam sejarah. Melibatkan harta benda yang rosak, melibatkan orang yang cedera kerana dipukul, dihentak dengan batu dan sebagainya. Memang sangat-sangat buruk sebenarnya apa yang berlaku dalam Kongres PKR. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan tak nak Anwar jadi Perdana Menteri bukan kerana dia bekas banduan. Kita tak nak Anwar jadi Perdana Menteri kerana kita beranggapan dengan jelasnya bahawa dia tidak layak sama sekali, tidak cocok sama sekali untuk menjadi Perdana Menteri. Atas sebab-sebab yang telah saya nyatakan, dan ada banyak lagi sebab saya yakin rakan-rakan kita dalam live ini akan tolong nyatakan. Dan kenapa kita juga tak nak Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri? Sebab bagi kita Tun Mahathir ini sudah tidak ada power. Walaupun dia seorang politikus yang begitu licik, seorang pemain politik yang begitu berpengalaman, tetapi tetap sekalian dia tak ada power. Selama 22 bulan kerajaan Perikatan Nasional berada di bawah beliau, begitu banyak sekali aset-aset milik negara ini dijual dalam keadaan beliau bergelut untuk mempertahankan kedudukan beliau selaku Perdana Menteri. Beliau pernah menjadi negarawan yang hebat, 22 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan kali ini masa beliau sudah pun berlalu. Beliau tidak pantas lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Jadilah seperti mana Tun Abdullah Ahmad Badawi ataupun Tun Hussein On, yang selepas tamatnya perkhidmatan mereka selaku kerajaan, selaku Perdana Menteri, mereka tidak mengganggu-gugat pentadbiran kerajaan. Tok Nek Yus ni, adik aku bekas banduan penjara, tak dapat kerja, jadi Pak Gad dia orang tak nak terima. Itulah masalahnya. Okey, saya nak buat sebarang kita bincangkan tentang bekas banduan ni kan. Okey. Sebab saya ada juga sepupu yang masuk dalam penjara
tapi bukan kerana salah dia, tetapi dia dianiaya, bawa dadah. Okey, ditangkap dan kini dipenjarakan dekat Indonesia. Sebab dia kantor dekat airport sana, dia tak tahu benda dia bawa tu ada dadah sebagainya. Dia jadi mangsa penipuan dan kini dia merengkut dalam penjara di Indonesia. Kalau tak salah saya selama 18 tahun tempoh penjara dia. Dan dia baru 5 tahun dalam penjara. Masih ada 13 tahun lagi. Dia budak lagi bang. Umur dia baru 38 lebih kurang macam tu. Dia keluar daripada penjara nanti umur dia dah 50 lebih. Dia perempuan. Dan kemungkinan besar dia bila dia keluar penjara dia tak ada life dah. Okey. Cumanya kita nak menyeru kepada masyarakat. Kalau boleh jangan pandang seronglah kepada banduan. Ada di antara mereka ni, ramai sebenarnya antara mereka ini yang betul-betul ingin berubah. Betul-betul insaf. Betul-betul mahu menjadi manusia yang berguna kepada masyarakat. Menjadi manusia yang berguna kepada negara. Mereka di penjara, mereka belajar kemahiran. Ada di antara mereka yang belajar untuk membaiki kenderaan. Ada dalam penjara itu yang belajar untuk membaiki peralatan elektronik. Ada yang belajar menjahit. Ada yang belajar bertukang. Ada yang belajar tentang perniagaan. Banyak sebenarnya kemahiran-kemahiran yang telah diajarkan dalam penjara kepada para banduan ini, supaya mereka ini bila keluar, mereka ada benda yang mereka boleh lakukan dan sebagainya, dan mereka tidak akan terjerumus kembali ke dalam, orang kata apa, bidang mereka yang jahat itu. Jadi kita selaku masyarakat, tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh terima mereka. Of course kita berhati-hati. Kita tetap berhati-hati. Saya tak kata yang kita harus berlapang dada sepenuh masa, tak ada. Kita harus berhati-hati juga. Tetapi kita kalau boleh asimilasikan mereka dalam masyarakat. Sebab anda kata kalau mereka yang nak jadi baik ini kita tak nak terima, dan bila dia kembali menjadi jahat, kita akan kata pula, memang dasar banduan lah. Bila keluar je, mulalah buat kerja-kerja tak elok. Tak boleh tinggal bekerja tak elok. Sedangkan dia cuba nak berubah dahulu. Dia cuba hendak melakukan perubahan, tetapi anda tidak mahu terima. Jadi itulah isu yang melanda bekas banduan. Sama juga dengan bekas orang yang pernah masuk dalam pusat serenti, yang pernah masuk dalam rumah pengasih dan sebagainya, kena ketagihan dadah. Kita tahu, dia ni rumah Pit Abela ni, kalau kita ambil kerja ni, kan dia memang dia isap dadah lah langsung buat kerja. Padahal orang itu dah berubah. Orang itu dah melalui pemulihan. Dia hendak kembali masuk dalam masyarakat. Dia pernah buat silap. Ya, dia pernah buat silap. Tetapi anda kata kalau kita tidak menerima mereka ini kembali, dan mereka kembali kepada kehidupan lama mereka kerana kita tak terima mereka, adakah salah mereka? Tak, salah kita. Sebab kita yang enggan untuk menjadikan mereka sebahagian masyarakat. Kalau boleh kita ubah paradigma ini. Banyak paradigma yang kita kena ubah. Paradigma berkenaan dengan banduan, paradigma dengan berkenaan orang yang baru pulih daripada pusat serenti sebagainya. Paradigma kita terhadap politik. Saya dah cerita pasal politik tadi. Kita mengamalkan politik matang, politik sejahtera, politik untuk rakyat, bukan politik untuk kemaslahatan kita juga. Untuk orang kata apa, menghukum orang tertentu. Kita panggil ada saudara Nizam Perkasa kita. Okey, jap. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Tetap handsome bang, risau. Okey lah, saya nak cerita pasal Anwar lah. Sila. Siapa yang tahu pasal kes Anwar dengan Saiful. Alright, sila bang. Okay. Okey, sila. Okey. Jap. Okey, ini wajib dengar pendedahan. Alright, saya nak cerita sikit pasal isu Anwar dengan Saiful ni. Ramai yang tak tahu pasal isu sebenarnya lah. Okey, pasal orang duk tahu cerita masa isu Anwar lari ke Kedutaan Turki tu. Betul. Itu startingnya, okey. Tetapi kisah sebenarnya, apa yang berlaku pada diri Saiful sendiri, saya tahu. Okey. Pasal dia berlaku di rumah bapa saudara Saiful sendiri, di Bandar Seri Puteri Rawang. Alright. Dan rumah bapa saudara Saiful tu dekat dengan rumah saya je. Okey. Saya boleh ceritakan sepenuhnya lah tuan nak, tapi saya rasa pasal amanah yang diberikan pada Pak Saudara Saiful supaya tak dengan dedahkan dah secara terperinci, saya tak boleh dedah lah. Okay. Tetapi apa yang saya boleh cakap adalah memang benar Anwar ada buat perkara tu.
Oh, ya ke? Confirm boleh Boleh kata betul Confirm. Okey. Pasal telefon sendiri, kalau ikut cerita, kalau ikut bapa sahaja kita, hampir-hampir tak bunuh diri tau. Oh, okey. Dia pressure-nya. Tetapi yang boleh saya ceritakan adalah siapa yang buat report polis sebenarnya. Okey. Pasal ramai orang bercakap yang buat report tu adalah Saiful. Saiful bukan report. Saiful tak report langsung pada polis. Okey. Yang membuat report ni adalah bapa saudara Saiful sendiri. Oh, okey. Sebab itu yang saya kadang-kadang ramai orang tak tahu cerita sebenarnya. Orang yang tahu Anwar lari hutan Turki pasal ada orang nak bunuh dia kan. Jadi cerita sebenarnya bila Saiful tu dah beritahu segala cerita tu, bapa saudara dia bawa ke Puswari kan, apa? Untuk menyesalah tentang bapa perosakan yang ada bagi dia lah. Jadi Puswari tak nak ambil terlibat dalam, kalau jadi ada kes mahkamah, dia tak nak terlibat. Okey. Jadi dia hantar Saiful kepada HKL, Hospital Kuala Lumpur. Faham. Dan Okey. Hospital Kuala Lumpur ni, bila doktor yang mengaturnya mendapati ada sesuatu kejadian buruk pada diri mangsa, Okey. dia akan terus buat laporan kepada pihak polis yang berdekatan situ. Okey. Dia tak report bersesiapa, dia akan beritahu terus kepada anggota polis yang berdekatan, dia polis yang ada di hospital lah. Faham. Dan polis hospital tu akan pergi jumpa orang yang membawanya. Okey. Yang bawanya adalah bapa saudara Saiful tu. Betul. Dan isu ni bukanlah Saiful sendiri yang buat laporan tersebut, tapi bapa saudaranya. Okey. Jadi orang tak tahu cerita. Orang tak tahu cerita. Jadi saya dah beritahu lah, masa kes tu berjalan, ada 3 tubuh badan duduk di belakang Anwar. Okey. Orangnya adalah satu bomoh daripada orang asli. Okey. Satu bomoh Sikh. Kalau yang sekali lagi ada satu gambar pernah tunjukkan satu orang macam orang Sikh berpakaian putih datang. Itulah satu orangnya. Okey. Dan satu lagi Allahualam, saya lupa. Ini jadi betul-betul berlaku. Okey. Dan Anwar ada satu ilmu, tapi saya tak boleh cerita lah. Tapi katakan fitnah pula kan, saya tak nak terlibat dalam fitnah. Tapi ini yang dikatakan pasal dia kata hakim yang mengendalikan kes tu dipaksa dipagar. Pagar dia. Dan polis yang mengeskort si Saiful tu yang balik tak jumpa jalan rumah, ada yang tak jumpa langsung jalan mana, dah sampai rumah tak jumpa rumah dia. Dia dah berlaku, tapi orang tak ada ambil pasal isu ni, isu yang di luar kotak lah. Jadi saya kalau siapa kata Anwar tu tak ada apa-apa, sorry sikit lah, Anwar ada kes. Okey. Yang kedua, saya nak cerita, kalau siapa yang kata Anwar tu akan berubah, sorry sikit, Anwar tak akan berubah. Anwar tak akan berubah. First of all, dia ada connected dengan Israel. Malah kalau siapa ingat kisah satu cerita di mana dia nak protect wilayah Israel dulu yang dikeluarkan war original. Okey. Tetapi ada ramai yang tak tahu kisah di mana Anwar pernah memberitahu satu wartawan daripada Jerusalem Post. Dia mengatakan dia nak buka pintu diplomatik dengan Israel. Dan orang tu tanya tau, kenapa Anwar dia sangat nak bertanding kat Port Dickson? Kawasan Port Dickson tu kawasan apa? Kawasan pelabuhan. Betul. Kawasan betul. Apa dia nak buat kat pelabuhan? Ini kita berhati-hati. Siapa yang takkan Anwar? Pasal pada masa yang dia mula-mula terpecah dulu, masa dia jadi pemangku pada menteri dulu, dia hampir-hampir nak adakan perang kepada tentera laut Amerika Syarikat tau. Saya ingat kes tu. Dia macam tuduhan untuk orang kata apa, US Navy nak buka pengkalan kat sini masa tu kan? Yes. Saya ingat kes tu. Dia orang nak ambil lumut, tapi lumut dah tentera laut kita. Jadi dia nak ambil Port Klang. Okey. Jadi
ini cerita kadang-kadang ni isu yang saya dapat ni daripada FB dulu. Special branch yang saya masa muda lagi, yang masa Anwar mula-mula kena tu, saya dapat tahu cerita ni daripada orang tu cerita dengan arwah bapa saya. Dan saya dengar ni dia. Tapi dia tak ada, kita tak boleh tahu nama lah. Macam orang tu tak tahu, dia tak ada dalam mata jumpa dia kan. Tapi ini kisah ni. Ini sebab kadang-kadang kita ni orang tu boleh tunjukkan dia baik. Memang nampak baik, keluar dari penjara aku nampak baik. Tapi Anwar tak berubah. Sampai kadang-kadang pernah saya terbaca satu posting daripada seorang-seorang pemimpin dalam PSB, tak salah saya, tapi sebelum tu keluar dari PSB lah. Dia kena katakan Kak Wan Azizah pernah berkata lah dengan Anwar. Yang ni saya tahu. Tapi siapa orangnya saya tak tahulah, tapi tak ada kerajaan posisi, tapi tak cerita lah kan. Nanti takut apa wasakan. Saya tanya orang tu sini, dia tak jawab. Betul. Dia tak jawab. Memanglah. Ada satu semalam saya ada melihat satu posting daripada Dr. Mahathir lah. Dr. Mahathir jemput page. Allah siapa ni, siapa yang kontrol page tu tak tahulah saya tengok. Dan dalam komen tu, dalam posting tu dia kisah pasal isu stolen chicken, tak salah saya. Yelah, curi 10 ekor ayam. Kalau dah tak kira macam mana dia pun kena pulang berat ayam macam tu lah kan. Okey. Kemudian Datuk Najib ada buat komen balas tentang isu tersebut. Komen ni memang best. Saya cakap betul, saya tarik komen dia. Memang best gila. Tapi bila saya tengok dalam ruang komen balas Datuk Najib tadi tu, ramai lah orang-orang daripada PPM ni hentam Datuk Najib macam-macam. Jadi saya pun masuk sikit. Saya kata saya bagilah berapa fakta saya bagi pada mereka supaya mereka jawab. Kemudian saya cuba nak balas, tak tambah satu ayat. Bila saya dah posting yang komen kedua tu, tiba-tiba saya tak boleh dah. Rupanya saya dah kena block. Sama lah kes bang, saya satu je saya punya komen semalam, satu je. Dah kena block terus. Kurang hasam betul. Tapi yang saya ketawa tu, Datuk Najib dia posting tu, dia tak ada block pula Datuk Najib. Tahu tak apa. Dia tak berani block Najib, tak berani. Ya, saya bukan hentam pada Dr. Mahathir. Saya hentam pada yang penyokong tadi. Tapi yang dia blok tu, saya pun tak faham apa yang kau kena blok. Aku tak hentam Tun pun dia. Aku hentam penyokong dia saja. Itu lagi kisah dia kan. Saya dah tahu memang ramai yang kena blok. Saya pun sendiri pernah kena blok sekali dulu pada dalam blok Cek Jet tu saya pernah kena blok. Jadi yang ini kedua kali lah saya blok. Jadi saya tanya jugalah, Tun Mahathir cakap kalau siapa nak komen tentang ni, dia tak kisah kan. Habis itu kenapa dia blok? Kalau betul-betul kau tak tanya, kau rasa itu sepatutnya jangan ada blok kan. Betul. Jadi kalau macam ni, kalau sikap macam ni, saya rasa macam mana kau nak cakap kau seorang pemimpin yang hebat, kau seorang negarawan yang hebat? Betul. Sebab saya dengar dia Tun Mahathir mungkin akan menolak PKR. Itulah dia. Dia akan bersama dengan Ahmad dan dengan DAP je. Betul. Jadi kalau dalam perkara macam ni, kalau boleh lah saya usul kepada semua, masuk Christian tadi tu. Kalau Christian dia dengar, saya cakap dengan dia kan, kalau nak cerita pasal apa yang kerajaan kita buat, cubalah senaraikan kepada kita semua. Apa selama 22 bulan, apa yang kerajaan kita buat untuk bantu rakyat yang susah. Betul. Senaraikan fakta tu. Beri tahu telefon. Betul. Tak payah cerita, kau dah buat pinjaman, kau kata hutang banyak. Okey? Kalau ada semua pinjaman pun tu tak payah main lebih. Come on lah, dia syarikat. Apa syarikat tak boleh nak bayar hutang ke? Kalau betul syarikat tu masalah, mandiri tu masalah, kenapa kerajaan tak tutup syarikat tersebut? Betul. Tutup saja lah. Apa yang masalahnya? Kan? Kalau ada apa-apa, itu syarikat di bawah GLC kerajaan. Tutup je lah. Kalau ada masalah, betul kau bayarlah hutang. Tapi masalah kau cakap lagi hutang. Bila kau kata hutang, maknanya kau macam yang banyak aset jual. Hutang bon samurai dibuat. Itu tabung harapan. Tapi satu je, tak mana perginya? Takkan dalam satu perkara tak sangkut langsung untuk bantu rakyat. Tak perlu sepelik lah kita. Kan? Betul. Itu lagi satu saya nak bercakap ke. Jika kata Kuala dengar kali ni, aku minta disenaraikan apa yang diusaha yang dibuat oleh kerajaan pada masa yang satu untuk bantu rakyat. Sektor awam, pekerja-pekerja ribu am. Sektor pejabat awam serikat perut. Bonus tak nak diberikan. Ini semua untuk apa? Betul. Apa kamu nak benefit yang dapat? Kemudian nak bawa pula unsur komunis dalam sejarah sekolah. Apa hal?
untuk apa semua tu katanya. Itu lagi satu. Kalau benar kerajaan ini betul-betul, saya pernah berdebat ada satu budak perempuan, Marina Ibrahim. Marina. Budak DAP tu. Dia cerita, dia kata duit yang apa ni, tabung harapan tu dah bayar untuk hutang bayar hutang IDB. Dia bagi satu link. Dan saya buka link tu dah dipadamkan. So, mana pergi berita tu? So, kalau nak cakap kerajaan PH itu adalah kerajaan yang bagus, 22 bulan ya, 22 bukannya 100 hari macam PN buat yang dapat ekonomi naik balik. 22 bulan ekonomi jatuh merundung. Kenapa? Betul. So, nak buat cerita alasan, kalau Tengku Zafrul yang Menteri Kewangan yang terbaru nak menyatakan pada masa pemerintah ekonomi kita dalam keadaan yang baik, kenapa masih lagi kata terus? Kenapa pakai hutang semencetah sampai 1 trilion pada masa mereka pemerintah? Kata Najib tu sampai 600 bilion je. 1 trilion. Mereka tuduh Tuan Najib buat hutang 1 trilion, tapi untuk mereka yang buat 1 trilion. Kenapa dia tak ada cakap perkara tu? Betul. Kenapa tak pernah bertangat? So, saya nak cakap itu saja. Sebab masa ni lah, saya tak nak cerita panjang, saya bukan nak bagi orang lain. Dan saya haraplah budak-budak TS ni, kalau berani, telefon lah. Betul. Bukan tak sangat. Betul. Bagi pandangan. Kita tak nak gaduh. Betul. Kita nak minta pandangan dia. Dia mana sebut mana pandangan dia, kita dengar. Betul. Kalau kita nilai kat sini, itu je saya minta. Okey? Betul bang. Okey lah, saya nak bagi orang lain untuk buat panggilan pula. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia daripada Abang Nizam Perkasa kita, yang merupakan antara orang lama jugalah tuan-tuan puan sekalian. Antara orang lama yang pernah bertarung dengan saya satu ketika dahulu, pernah bergaduh dengan saya dalam Facebook. Sebab dia menyokong UMNO dan saya menyokong PAS. Dulu kita tak geng, tapi sekarang kita dah geng. Dan sekarang memang dia buka habislah cerita pasal Anwar Ibrahim. Okey, sejauh mana kebenarannya, insya-Allah. Okey, yang benarnya, yang confirmnya ialah Anwar memang dah dihukum penjara disebabkan oleh kesalahan tersebut. Tak kira macam mana sekalipun, Anwar telah dihukum penjara whatsoever pun. Okey, jadi kita sekarang ni kalau boleh nak milih mana menteri ni, kalau boleh biar dalam keadaan kata apa, kita percayakan orang tu. Masalah kita tak boleh percaya pada Anwar. Dan obviously kita tak boleh percaya pada Tun. So nak tak nak kita terpaksa, orang kata apa, menolak mereka berdua ini. Masa mereka berdua dah berlalu dah. Sekarang ini kita kena berikan peluang kepada generasi yang baru pula untuk mengetuai negara ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dia tidak lama jadi Perdana Menteri. Sampai satu tahap dia akan bersara juga kerana masalah kesihatan beliau dan sebagainya. Baik, kita ada panggilan telefon. Kita akan jawab insya-Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik Kak Aisyah, apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Akak sebenarnya dengar rancangan kau ni kan, setiap malam akak dengar tahu. Akak rasa takut. Takut apa tak? Akak rasa takut, rasa marah, rasa geli hati, macam-macam. Ni akak baru dengar ni yang panggilan tadi tu, akak rasa terkejut tau. Macam-macam rasa Akak rasa terkejut. Terkejut dengar pasal lama kita dululah kita agung-agungkan dia kan. Memanglah. Saya pun dulu sama. Akak ni pernah bekerja dengan orang UMNO tau. Dengan PAS akak pernah bekerja. Last kali akak bekerja dengan PS. Last kali. Dah tu akak terkejut dia dengar kisah pasal akak terusra tu. Pasal apa? Alhamdulillah suami akak pencin sebelum PS pegang. Alhamdulillah. Lega. Alhamdulillah. Akak tak sangka lah Abang Mak Sabu jadi macam tu. Betul lah. Tak sangka. Padahal dia tu kan sama-sama Islam, apa nak buat macam tu. Betul. Betul lah Kak dia buat macam tu. Itulah akibatnya kita Kak kan, bagi orang yang pandai masak je jadi menteri pertahanan. Itulah kisahnya. Memanglah tu. Itulah kita sebenarnya para penyokong untuk penyokong PS lah. Bukan akak ni. Akak ni memang suka politik, tapi politik bodoh lah akak cakap mesti. Akak fikirlah banyak kali kalau nak sokong dia. Pasal kita dah dengar kan. Bukan terpengaruh, bukan apa. Kita bukan nak menghina dia jadi banduan, bukan nak menghina dia kan. Jangan terpengaruh sangat. Ni pagi hari lagi 2-3 hari akak tak buka akak punya Facebook. Kalau buka ada muka dia dua orang tu. Kau nak jadi PM, aku nak jadi PM. Kau nak jadi timbalan, aku nak jadi PM. Macam-macam. Betul lah nak letak dah atuk jadi menteri mental.
Macam-macam. Menteri mentor Dia orang ni dia orang ni dah yakin ke dia dah akan dapat. Dia macam main peranan tu. Yang angan-angan mak jenis tu dia dah yakin ke? Betul. Tu. Akak risau. Sekarang ni dia asyik gila-gila pergi jumpa dengan Taslim Muhyiddin. Mahdi pun pergi jumpa. Anwar pergi jumpa. Nak mujuk orang tu. Akak harap dah semua berkata seorang harap jangan terpengaruh dengan dua ni. Betul. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Akak doakan jangan terpengaruh. Betul. Pasal apa? Kita dah nampak sekarang ni dah nampak kerajaan sekarang dah nampak ambil betul-betul halas pasal rakyat. Kalau dia pegang 2 tahun tu apa dia buat? Nak jual estate negara dia lah. Betul, begitu Kak. banyak sekali jual. Lepas tu bila nak bagi bring hak 300 dia turunkan 200. Dia kata kerajaan tak ada duit nak bayar hutang lagi. Alasan dia. Betul, Rupanya dia ambil kat dia duit tu jual hak estate negara begitu banyak. Kalau lah lama dia pegang, akak rasa dia jual Malaysia ni. Lepas tu pula tu yang nakkan Penang pula. Biar dia gadai Penang tu. Betul. Lantak pergi Penang. Tu lantak di Penang. Tu kita ni Melayu Islam kan. Kita kena fikir banyak kali nak sokong. EAP memang tak boleh percaya. Jangan PM kita sekarang ni terima apa-apa antara dia pandang Anwar dengan Mahdi. Jangan terima. Betul, Kak. Kita kena fikir. Kita rakyat Islam kita kena fikir. Sekarang ni ada 3 buah negara sahaja yang kuat ni pengakuh pada agama Islam. Kita kena fikir. Dulu kan Filipina kan. Filipina terkenal dengan Mindanao. Mindanao tu tempat orang Islam tu kuat tu. Sekarang apa jadi? Cuba fikir. Lepas tu yang nombor 2 pula Thailand. Thailand ada 4 wilayah tu. Apa ni wilayah dia tu? Tahulah Nakariwat apa ni? Ada lagi 4 je. Apa lupa dah tu. Sekarang apa jadi? Begitu dengan Kamboja, Vietnam. Itu semua dah tertepis. Last sekali Singapura. Singapura dia terkenang yang terkuat kerajaan Islam di Temasek. Sekarang ni raja di Temasek tu mana pergi lagi? Betul. Lagi ke Melaka. Apa dia jadi dengan Singapura? Yang tinggal sekarang ni kita orang Islam, nak pegang Islam ni kekuatan ni jatuh ke tangan orang lain. Malaysia, Indonesia, Brunei. Betul, 3 tinggal. Itu 3 yang tinggal. Ini rakyat Malaysia kalau tak hati-hati, kalau nak memandang kebenaran, nak mandang pada kata-kata orang yang cubit pandai tu, akak-akak tergadai, akak-akak. Tergadai, akak rasa takut tau, akak rasa takut. Ingatlah orang bawa penjenis penyokong PS, berbatang balik lah. Bukan kita nak apa, kita nak tahu agama kita ni biar kuat. Betul, Kak. Ini kalau kita bagi pada dia orang pegang, apa nak jadi? Dah ada contoh dah. Kita 3 negara je yang kuat Islam sekarang ni. Betul. Tengok pendatang asing dah melonggok dekat Langkawi. Tempat tunjuk gambar tadi, akak dah tengok. Aduh, akak rasa satu. Ni kerajaan main peranan yang kuat. Ni ada pengkhianat ni. Dia boleh dia orang masuk pengkhianat yang mengkhianat negara sendiri. Ini orang ni patut dihukum. Hukum orang ni, hukum dia seberat-beratnya. Betul, Kak. Nak khianati negara sendiri. Padahal dalam negara dia, mak bapak dia, anak dia tidur, anak cucu dia. Semua ada dalam negara sendiri. Nak khianati negara sendiri. Betul. Nah, ini kerajaan sama peranan. Tu dia orang ni nak buat penyakit pada negara kita. Negara kita bersih, tak ada penyakit-penyakit pelik-pelik macam tu. Dia orang Betul. bawa. Kerajaan kena fikir 2 kali. Nak sayang ke rakyat sendiri ke atau sayang kepada asing tu yang buat penyakit. Betul, Kak. Dah sebulan akan menyuruhlah pada anak-anak muda Malaysia ni, jangan nak milih kerja sangat. Pilihlah, kita susah-susah dulu, senang kemudian. Betul, Kak. Jangan nak senang dulu. Susah, kita nak senang ni susah. Biar kita bersusah dulu, jangan nak milih kerja. Kita ambil peluang hak ditinggalkan oleh pendatang asing tu, ambil peluang. Betul, Kak. Jangan nak memilih, jangan nak memilih. Tu yang akak rasa risau. Akak dengan kau setiap malam akak risau je. Akak mana nak callkan. Malam ni tak boleh jadi akak tu geram. Akak geram sangat. Betul, Kak. Ni akak nak nyanyi satu lagu. Okey, Kak Aisyah kalau call mesti akan nyanyi. Alright. Ini lagu ni, ingat tak pasal pilihan raya kecil di Semenyih? Lebih PS kalah. Lagu ni. Penyokong dia bakar bendera, bakar baju, bakar segala-galanya bakar. Dia siapkan lagu ni. Kan nyanyi sebentar lagu Ni akan tujukan kepada penyokong-penyokong PS. Sedarlah kita ingat ini negara Malaysia, negara kita, tanah Melayu, hak kita. Jangan bagi pada orang lain. Okey, Okey, Kak. Sila. Okey.
Bila ku kenang ku renung, remuk rejam rasa tak tertanggung. Harapan bahagia nan membumbung, terhampar hanyut terapung. Harapan untuk bersama mendirikan istana asmara. Itu dia. Berpadu kasih irat dan setia, kiranya tak terlaksana. Itu dia. Harapanku kecewa dalam manis madu kata-kata, dengan pujukan yang hanya dusta, aku terpedaya. Alam keliling membisu, tak sepatah kata nan merayu. Hanya aku menanggung duka pilu, tak seorang pun yang tahu. Itu aja. Okey Kak. Terima kasih banyak-banyak Kak Aisyah kita. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Aisyah kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang menyanyi khusus untuk kita pada hari ini, insya-Allah. Kak Aisyah dah 2 kali nyanyi dah. Sekali nyanyi lagu raya dan hari ini nyanyi lagu lama, tuan-tuan puan sekalian. Okey. Minta maaf atas line yang sangkut-sangkut tadi. Kita harapkan line itu tidak dengki kepada Kak Aisyah. Okey tuan-tuan puan-puan sekalian, saya rasa insya-Allah sebenarnya saya patutnya ada task pada malam ini sebab saya ada perjumpaan secara online dengan tim Forever Living saya. Jadi insya-Allah saya terpaksa end live saya pada ketika ini tuan-tuan puan-puan sekalian, dan insya-Allah pada malam besok kita akan kembali untuk live dekat kita punya studio macam biasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan besok kita berjalan dengan lancar seperti biasa, dan juga kita nak orang kata apa, mudah-mudahan kita orang kata apa akan Allah selamat, kita akan terus membawakan kepada anda tentang berita-berita terkini dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tinggalkan anda dengan satu pesanan: jauhilah dadah musuh negara. Okey? Jadi terima kasih kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan jumpa pada malam besok. Salam sayang, salam hormat dari saya Faiz Al-Lajari. Dijumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mesti menang kerana gagal itu bukan pilihan. Jumpa malam besok tuan-tuan sekalian. Thank you for supporting. Bye bye.